mengganggu kehidupan kita hari inilah ya. Masalah kesihatan mental yang paling teruk mengalami masyarakat dunia termasuk di Malaysia adalah MDD ataupun Major Depression Disorder. Siapa ada MDD kat tangan? So jangan kena lah ya. Sebab MDD ni sama juga dengan anxiety, PTSD, walaupun doktor diagnose konsisten selama 2 minggu dengan simptom baru diagnose MDD dan sebagainya. Tetapi siapa yang kena MDD, JAD ni yang katakan 2 minggu, 2 hari, 5 minit, 10 minit pun tak tertahan sakit dia. Sangat sakit. Rasa nak mati, rasa nak bunuh diri, rasa nak menjerit, rasa tak tenteram, rasa tak seronok, tak tahu apa yang berlaku pada diri dia. So sangat sakit orang yang kena mental health ni. Sebab tu kita kena memahami dan kita kena menolong. Dan bagi orang yang sihat, please kita kena memahami dan kita kena membantu supaya ramai orang terbantu dan dapat tercerah dan keluar daripada masalah kesihatan mental. Okey, so jelas Okey, jadi hari kita memahami apa itu MDD MDD adalah satu masalah kesihatan mental yang berlaku banyak kerana masa silam. Berbeza dengan anxiety, banyak berlaku kerana kebimbangan masa akan datang. Jadi MDD ini ataupun kemurungan adalah kesedihan melampau ataupun dia rasa hidup dia putus asa ataupun dia bagi blue mood. Dan kemurungan ini biasanya berlaku pada orang yang rasa hidup dia teruk, hidup dia tak berguna, banyak benda-benda buruk dan negatif berlaku pada dia, orang buat jahat pada dia, orang fitnah pada dia ataupun keluarga dia bercerai, keluarga dia porak-peranda dan dia bully dan benda tu berlaku konsisten daripada kecil. Kemudian dia remaja pun berlaku begitu, orang tak suka dia. Dan bila dia masuk universiti, dia bercinta, dia gagal, dia difitnah. Dan akhirnya berlaku dipanggil trigger besar. Contohnya dia gagal bercinta. Jadi gagal bercinta tu adalah trigger besar. Maka dia akan kumpulkan balik semua ingatan memori negatif waktu kecil tadi. Dia dibuli, body shaming ataupun orang tak hargai dia, bapak dia garang, berpum. Maka dia pun mula dapat rasa sedih melampau, menyendiri, duduk dalam bilik dan mula cakap-cakap benda-benda negatif. Maka dia akan tunjukkan simptom-simptom MDD, Major Depression Disorder. Sebab itu dalam hidup ini bagi ibu bapa bagi guru dan termasuk bagi diri kita sendirilah tugas kita adalah kita kena mengumpul seberapa banyak memori-memori indah dalam hidup kita. Supaya apabila berlaku benda-benda negatif dalam kehidupan, memori-memori indah yang positif itu akan datang pada kita, cover pada kita dan kita ingat balik dan dia akan menguatkan kecekalan hati kita untuk meneruskan kehidupan dalam apa-apa situasi. Tetapi apabila dalam pemikiran kita banyak kenangan-kenangan negatif dengan ibu bapa yang sangat garang, keluarga yang tak menghargai, body shaming, orang kutuk kita dan sebagainya. Jadi apabila berlaku benda negatif dalam kehidupan kita, contohnya tekanan assignment yang banyak, dipalau ataupun dipulau oleh rakan-rakan dekat rumah kerana berlaku perselisihan faham dalam rumah sewa atau gagal bercinta, dibuli tempat kerja, dibuang kerja dan sebagainya, maka memori-memori positif waktu kecil dulu, waktu remaja dulu datang lebih banyak dan jadikan dia kuat. Okey, jelas Okey, contohnya ada satu pelajar universiti ni dia dapat depression, suicide thought, dia nak bunuh diri dan sebagainya Jadi apabila kaunselor penerokaan pada dia kerana ada ciri body shaming waktu kecil. Cuma yang kelakar tu, body shaming tu yang paling kuat yang dia rasa tu bukan daripada rakan-rakan dia, rakan sekolah dia, tapi datang daripada ibu dia sendiri. Sebab tu ibu ni adalah significant person. So orang lain boleh kata anak kita bodoh, orang lain boleh kata anak kita hitam, hidung penyek, tak berguna, orang lain boleh tapi mak ayah tak boleh sebab dia significant person. Dan apa-apa yang kata daripada ibu bapa itu akan meninggalkan bekas yang kuat pada anak. Sebab jiwa ibu dan anak tu bersatu. Sebab tu ibu bapa ni kena cakap benda-benda positif je pada anak untuk menguatkan dia. Sebab
Masa dia budak ni dia hitam sikit, dia rendah sikit. Jadi bila dia makan banyak kan, tengah-tengah makan tu mak dia jerit kat dia. Kau ni dah lah gemuk, hitam, kau makan macam tu. Makan je kerja kau. Nanti kau gemuk, siapa nak kau? Jadi dia pun diam, risau je kan. Rasa sedih orang kan cakap begitu. Tapi terus makan juga. Ya. Lepas tu time baju raya, adik-beradik dia semua beli baju raya. Dia pun cuba baju raya. Mak dia kata juga, kau ni dah lah pendek, gemuk, pakai baju apa pun tak cantik. Siapa nak kau? Jadi benda-benda tu masuk dalam mind dia, masuk dalam subconscious mind dia, masuk dalam belief dia, jadi core belief dia. Dan apabila dia besar, dia rasa tak berapa ceria, dia sedih. Tapi dia tetap belajar, tetap masuk universiti. Dan di universiti tu, dia berkawan dengan seorang lelaki. Semasa buat assignment, dia gembira, dia suka, dia rapat sikit dengan lelaki ni. Dia rasa suka lelaki ni. Dan lelaki ni pun layan dia okey. Tapi lelaki ni tak apa suka dia. Dan akhirnya dia suka baik dengan lelaki ni. Dan hebahlah dekat college tu bahawa dia minat lelaki ni. Maka lelaki ni tiba-tiba rasa tak apa selesa. Sebab dia tak ada apa-apa dengan perempuan ni. Perempuan ni minat dengan dia. Bagi dia minum, bantu dia. Dan tiba-tiba lelaki ni pun marah dia, tinggikan suara dekat dia dan cakap dia tak suka dengan perempuan ni, jangan perasan kat dia. Masa tu dia terus rasa down, rasa tak berguna, dia menyendiri. Kawan-kawan dia pun kata perasan perasaan cantik, tak siapa nak engkau. Masa tu dia akan dapat simptom depression yang teruk. Dia kelar tangan dia self harm, dia suicide thought, nak bunuh diri. Sebab apa? Memori waktu kecil, mak dia kata, engkau ni gemuk, kau ni hitam, tak ada siapa nak pada engkau. Jadi datang dan dia rasa sangat teruk. Okey, jelas Okey. Sebab itu, dalam kajian mental health, dalam doktor psikiatris, dalam klinikal pun kita mengakui bahawa tidak ada faktor tunggal dalam masalah kesihatan mental, depression, anxiety, PTSD, tak ada. Kerana faktor dia sangat luas. Sebab tu kalau dalam kajian klinikal tu, untuk melihat punca mental health tu, doktor akan tengok daripada dalam perut lagi. Baby masalah perut, macam mana keadaan ibu dia, penyakit, pemakanan, sampai ke bila lahir, macam mana keadaan dia, sampai dia mula membesar, waktu kecil, remaja, tengok simptom-simptom. Maksudnya, semua tekanan-tekanan waktu kecil yang gagal untuk distruktur semula dan dia rasa hidup dia teruk, akan menyebabkan dia rasa tak ceria. Dan bila berlaku trigger kecil, dia rasa lagi tak ceria, tak seronok. Dan bila berlaku trigger besar, dia boom. Maka semua memori-memori silam itu akan datang pada dia dan dia rasa sangat teruk dan sangat tak berguna. Okey, jelas sebab itu, dalam hidup ni kita kena jaga diri kita dan kita kena bina masyarakat kita yang lebih baik. Di sekolah hari ini, banyak cikgu-cikgu, kaunselor mengadu pada saya terlalu banyak masalah pelajar yang self-harm ataupun mencederakan diri mereka sendiri. Mereka cederakan diri mereka sendiri dengan pisau, sharpener, dengan kaca dan juga benda-benda tajam, pembaris besi, sampai dia punya tangan ini penuh dengan garis-garisan. Dan ada kes tu daripada hujung pergelangan tangan ni sampai dekat dia punya siku ni penuh dengan garis-garisan, bekas-bekas parut. Okey, jadi apa itu self-harm? Self-harm adalah seseorang yang cuba mencederakan diri dia dengan menggunakan pisau, benda tajam ataupun hantukkan kepala dekat dinding, termasuk tak nak makan. Itu pun dikatakan sebagai daripada self-harm. Tapi dalam kajian psikologi, self-harm ni bukan tujuan untuk bunuh diri. Sebab dia tak akan mati dengan self-harm tu. Tapi self-harm adalah tindakan kerana terlalu memendam emosi, stres, masalah dan dia tak tahu nak meluahkan dengan siapa dan tak ada siapa nak mendengar suara dia, kata hati dia. Dia pendam dan tak terluah, dan cara yang paling mudah ialah dia mencederakan diri dia kerana protes dan menanggung kesakitan. Jadi dia pun cederakan diri dia dan biar dia sakit sebagai lambang kepada stres dalaman diri kita diri dia yang tak terkeluar. Okay. Cuma apabila dia mula mencederakan diri dia bila stres, keburukannya adalah dia akan mengalami kepuasan, seronok. Jadi dia akan menyebabkan ketagihan. Jadi stres sikit self-harm. Stres sikit self-harm. Rasa tak diharga sikit self-harm.
Jadi masalah pula kepada kaunselor ialah untuk membantu klien yang mengalami ketagihan untuk mencederakan diri. jadi kita kena bantu pula. Sebab itu antara teknik-teknik untuk menangani self harm ni ada 3 saja tolonglah mak ayah, kaunselor, guru. Yang pertama, kita kena biarkan remaja itu bercerita, meluahkan perasaan, menangis, mengadu. Dan kita peluk dia, gosok belakang dia dan beri dia kepercayaan. Biarkan dia luahkan perasaan supaya dia rasa dipahami, dihargai dan ada orang mendengar. Tidak akan kurang sikit self harm. Yang kedua, dia perlu melepaskan self harm itu dengan cara yang lain. Macam overthinking, macam stres, maka selain daripada meluahkan perasaan kepada orang yang dipercayai, kita kena ajar dia teknik journaling, menulis. Stres saja, dia kena tulis apa yang dia stres itu. Buat cerita, buat novel, tuliskan kata-kata ataupun melukis. Ikutlah apa yang dia minat. Kalau dia minat untuk drawing, pergi drawing. Kalau dia minat menulis, buat jurnal, buat cerita. Kalau dia minat untuk tanam pokok, pergi tanam pokok, buat hobi, semai pokok-pokok bunga baru dan lihat bunga-bunga itu keluar. Ataupun pagi-pagi dia pergi keluar rumah. Maksudnya dia kena gantikan cara untuk menangani tekanan itu dengan cara yang bijak tanpa mencederakan diri. Dalam psikologi juga disebut katarsis. Katarsis ialah bagaimana kita mengeluarkan emosi negatif, tekanan dalam diri kita dengan cara yang positif tanpa mencederakan diri, dan benda itu menyebabkan kognitif fizikal kita lebih berkembang dan lebih baik. Okey, jelas Okey, kemudian yang ketiga, bagi self harm, ingat tadi saya sebut self harm yang pertama, kita kena biarkan dia meluah emosi masalah dia untuk didengari, rasa dihargai dan didengari. Yang kedua, kita kena gantikan dengan aktiviti-aktiviti lain yang dia seronok, dia happy, untuk keluarkan balik dopamin, serotonin badan dia tu. Banyak aktiviti-aktiviti tu. Jangan duduk bilik, keluar bilik. Jangan duduk bilik saja, pergi tengok matahari pagi. Petang-petang jangan duduk bilik, jangan menangis, pergi jogging, pergi jumpa kawan, layan K-drama. Itu semua boleh keluarkan dopamin. Dan yang ketiga, bagi individu yang dah terlalu banyak ketagihan self harm untuk mencederakan diri ini, kita boleh bagi dia teknik baru. Sebab dia stres saja self harm. Stres saja self harm. Maka kita boleh guna teknik kesakitan berhenti tu. Ataupun kita bagi dia getah bulat. Ataupun kalau setengah orang panggil getah nasi lemak. Dia ambil getah nasi lemak, letak kat tangan dia. Jadi bila dia rasa stres, marah, nak self harm, tarik getah tu, lepas. Nak self harm, tarik getah tu, lepas. Jadi lama-lama tangan dia sakit, tangan dia merah. Itu adalah menggantikan kaedah mengguris dengan pisau. Kerana guris dengan pisau ni tajam. Kalau selap-selap dia boleh kena nadi, nanti darah keluar tak berhenti, boleh menyebabkan kematian. Jadi getah bulat hanya menyebabkan kecederaan, kesakitan, tapi tidak seberapa mudarat menggunakan benda tajam. Lama-lama dia akan dapat hilangkan ketagihan untuk self harm. Ataupun doktor psikiatris selalunya ajar teknik untuk menggenggam air. Jadi nak self harm, dari ambil air batu, genggam, pegang, rasa sakit, kebas-kebas sambil itu kita boleh ajar dia teknik deep breathing, pernafasan relax untuk rasa lebih tenang. Jadi maksudnya kaunselor, psikologis, ibu bapa, guru kena ada teknik dan bagaimana untuk menangani masalah ni. Okey, jelas Okey. Antara masalah kesihatan mental lain yang banyak dialami oleh masyarakat dan pelajar juga adalah depression. Okey, depression macam saya sebut tadi, dia adalah kesedihan melampau dan rasa putus asa nak hidup. Depression ini berlaku pada orang yang rasa hidup dia teruk, tak berguna, diadanya, banyak benda-benda buruk berlaku dan akhirnya dia rasa putus asa, dia rasa sedih. Maka terkeluarlah daripada mulut orang depression ini, hidup tak berguna, saya tiada masa depan, semua orang jahat, semua orang tak berguna, saya tak disayangi, saya rasa saya hitam, saya teruk. Siapa selalu keluar gambar kataan macam ni?
Itu simptom pertama depression. Ya. Dan jika tak dikawal, tak dirawat, dia pun tak bangunkan diri dia, dia akan pergi ke level 2 depression. Level 2 depression adalah idea nak mati. Tapi ingat just idea saja. Sebab dia putus asa, sangat sedih, rasa tak berguna. Lama-lama dia rasa putus asa dan rasa nak mati, tapi just idea. Lalu terkeluarlah perkataan dari mulut dia seperti, saya rasa mati lebih baik daripada hidup. Saya nak mati. Apabila saya hidup, saya menyusahkan orang lain, menyusahkan mak, ayah, saudara. Bila saya mati, semua orang tak lagi susah. Maka mereka akan lebih suka saya mati. Jadi kalau awak jumpa kawan-kawan, dia kata, masalah ni berat lah, mati lebih baik daripada hidup lah. Rasa macam nak mati lah. Bila mati, semua masalah lupa. Siapa ada terkeluar perkataan ni, itu level 2 depression. Kena rawat, kena bantu. Ya? Jika tidak, nanti dia akan pergi ke level 3 depression. Level 3 depression ialah perancangan yang sistematik untuk membunuh diri dia. Ya, jadi dia kata dia ambil diary, dia bulatkan tarikh. Okey, saya nak bunuh diri pada 30 hari bulan Februari pukul 1 pagi. Saya akan kunci pintu dan sedar beli tali, saya nak gantung kat kipas, ataupun dia beli racun, ataupun dia beli 2-3 racun, dia campur, lepas tu dia buat wasiat. Contohnya dia bagi tahu dekat Siti Khatijah, Siti Khatijah, saya nak bunuh diri. Bila saya mati nanti, saya wasiatkan awak ambillah boyfriend saya tu jadi boyfriend awak. Kesian dia seorang-seorang. Dia memang macam tu, kan? Ataupun dia buat undian. Yang paling teruk tu bila dia buat perancangan dan dia cerita teliti dan ada barang-barang tu. Sebab tu bagi rakan sebaya, kaunselor, psikologis, guru, jika jumpa seseorang yang cakap nak bunuh diri dan perancangan yang sistematik, yang teratur, maka kita perlu memberitahu orang yang signifikan. Contohnya pengetua kolej, ibu bapa ataupun guru, untuk mengelakkan kematian satu nyawa. Ya, sebab kita kena ingat satu benda. Orang yang nak bunuh diri ni bukan sepanjang tahun nak bunuh diri, bukan 24 jam nak bunuh diri, tak. Dia nak bunuh diri ni waktu dia teruk saja, waktu emosi dia down, waktu dia rasa tak berguna. Ya, sebab tu kalau ada kawan-kawan cakap, saya sangat stres, saya tak boleh kawal diri saya nak mati, saya nak bunuh diri, tolong saya. Jadi awak jangan biarkan dia. Awak kena pergi jumpa dia, berbual atau bercakap melalui telefon, beri keyakinan, kata awak ada, awak yakin dengan dia, ingat Tuhan, maka tiada ada masalah yang boleh diselesaikan. Awak akan bersama dengan dia. Tenangkan emosi dia. Cakap benda-benda positif yang boleh disakcik balik pemikiran dia dan rasa dia dihargai, disayangi. Lepas tu dia tak jadi bunuh diri, dia akan makin okey dan dia akan jadi orang yang normal balik lepas tu. Okey. Sebab tu kena ingat orang yang nak bunuh diri bukan sepanjang tahun nak bunuh diri. Dia nak bunuh diri waktu dia teruk saja. Lepas dia dah okey, dia boleh pergi minum kopi dengan kita, dia boleh bersembang, dia boleh gelak, dia boleh bercinta, dia boleh berkahwin, dia boleh ada anak, dia boleh kerja, dia boleh pergi melancong. Kadang-kadang dia buat kerja lebih bagus daripada kita. Ya, cuma dia nak bunuh diri itu waktu emosi dia down saja. Sebab tu kita tidak boleh stigma ataupun tidak boleh pandang negatif kepada mereka ini, tapi kita kena bantu mereka supaya mereka rasa dipahami dan dapat keluar daripada perasaan tu dan akhirnya normal seperti orang biasa. Okey, jelas sebab tu dalam kesihatan mental membantu lebih baik daripada kita memulau, kita mengejek, kita stigma. Sebab kalau kita faham, orang yang ada masalah kesihatan mental ni, kebanyakan tu kes-kes tu berlaku bukan sebab kehendak mereka. Contohnya waktu kecil dibuli dengan teruk, ibu bapa yang buat penderaan emosi berterusan, sexual harassment, masa keluarga yang bercerai, rasa down, rasa teruk, dan bila bawa ke besar tu dia tak dapat sokongan, tak dapat meluahkan dan akhirnya berlaku perubahan kemikal dalam pemikiran dan hormon badan dia, maka dia dapat depression, anxiety, PTSD dan sebagainya. Okey, jelas kan? Jadi maksudnya benda tu berlaku bukan kehendak dia, tapi history kejadian waktu kecil yang tak dapat ditangani dengan baik sebab dia masih kanak-kanak. Jadi dia hanya mangsa keadaan. Tapi boleh pulih.
Dan saya bersyukur dengan umur saya sekarang ni, saya telah menyaksikan banyak orang depression pulih. Banyak sangatlah, dah tak terkira dengan tangan saya. Dan banyak orang GAD sembuh, orang PTSD sembuh, bipolar pun ramai yang sembuh. Jadi saya sangat sukalah, saya sangat bersyukur. Dan tidak ada penyakit yang tidak boleh sembuh. Cuma percaya kepada proses dan percaya kepada kekuasaan Tuhan, dan biar masa yang akan menyembuhkan. Masa yang akan menyembuhkan. Kita hanya perlu sedari, jalani dan rawat diri kita, dan masa menyembuhkan. Sebab itu, bagi orang yang ada masalah kesihatan mental ni, satu benda yang menyebabkan dia rasa lebih teruk, keadaan dia sangat teruk, ialah dia mendesak-desak penyembuhan tu. Bila saya nak sembuh, kenapa saya begini? Bila saya nak sembuh, bila nak lega, kenapa keadaan macam ni? Ataupun dipanggil, dia protes kepada diri dia. Sebab itulah psychological, apabila kita protes satu benda itu, kita tak mau benda tu berlaku, dan betul berlaku pula, kita protes, kita marah, kita tentang benda tu. Jadi kesakitan kepada protes itu 10 kali ganda lebih sakit daripada penyakit tu. Sebab itu belajar jangan protes. Terima dan rasai dan lepaskan, terima dan rasai dan lepaskan. Lama-lama dia akan hilang dengan sendirinya, dengan jangka masa, dan hari demi hari dia akan berkurang dengan sendirinya. Dan akhirnya kita rasa benda tu sebahagian daripada diri kita, ataupun kita boleh kawal dia, ataupun dia tak lagi mencederakan diri kita. So, trust the process lah. Yakin macam mana proses ekologi, proses alam. Sebab tu kalau kita lihat alam ada prosesnya sendiri, dan alam tidak pernah gagal dalam proses dia. Macam hujan akan hilang juga, ya, ribut taufan pun akan hilang juga. Jadi yakinlah dengan proses tu. Okey, jelas Okey, jadi kita dah faham tadi, depression berlaku kerana seseorang tu rasa tertekan, rasa tak berguna tentang diri dia, dan ada tandanya dah dihilang minat-minat dalam hidup dia. Kan dulu dia minat Instagram, dia tak minat Instagram. Dulu dia minat pergi swimming, sekarang ni dia tak lagi minat pergi swimming. Sebab itu, untuk menangani simptom-simptom awal depression, kita kena latih diri kita ataupun orang sekeliling kita untuk aktifkan balik dopamin, serotonin dan sebagainya dengan buat benda-benda yang kita suka. Sebab tu antara teknik yang berkesan adalah dipanggil reschedule fun activities, ataupun penjadualan semula aktiviti yang menyenangkan. Jadi kita kena buat siang apa aktiviti yang kita suka, malam apa aktiviti yang kita suka. Kita kena buat, kita kena push diri kita. Kita kena ubah rutin kita. Kita kena ubah pemikiran kita. Ubah behavior kita. Sebab orang depression ini, dia kalau dia kerja, pergi kerja, balik rumah, bergurung dalam rumah. Kalau dia student, pergi kuliah, balik, duduk dalam rumah, bergurung. Dia tak nak campur dengan orang, dia banyak berintih dengan diri dia banyak merungut, dia rasa diri dia teruk. Lama dia makin teruk. Jadi kena keluar rumah. Jadi pagi-pagi pergi jogging, tengok matahari naik, saksikan keindahan matahari, rasa teruja dengan kehidupan. Sebab itu dalam psychological, antara benda yang menjadikan kita sihat, sel-sel otak kita akan aktif ialah rasa teruja. Jadi kita kena cari banyak benda yang teruja. Contohnya kita teruja tengok matahari naik, kita tengok awan, langit, buat satu teruja. Wah, cantiknya awan. Wah, cantiknya langit. Wah, berkepul-kepul awan tu. Wah, awan tu berbala-bala. Wah, langit telah bertukar menjadi oranye, menjadi biru. Wah, cantiknya pokok ini. Wah, indahnya bunga ini. Kita kena teruja dalam kehidupan. Sebab itu termasuk dengan terkait ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, makna baru, rasa teruja dalam kehidupan itu sangat bagus. Sebab tu dalam psychological dikatakan antara benda yang paling indah dalam hidup ini adalah menjumpai makna baru yang memberi makna dalam kehidupan. Falsafah baru yang memberi makna dalam kehidupan. Maksud di sebalik sesuatu itu yang simbolik dipahami secara hakikat dan memberi makna baru dalam kehidupan. Oh, itu bagus tu. Sel otak awak berkembang tu. Awak rasa nikmat, awak rasa seronok, awak rasa best. Rasa teruja tu. Ya? Okey, jelaskan. Jadi, please buat aktiviti. Siang buat apa, petang buat apa, malam buat apa. Contohnya malam tu pergi
minum kopi dengan kawan, ataupun tengok K-drama hari Minggu, pergi tengok wayang, berbual dengan orang yang kita sayang. Buatlah aktiviti-aktiviti yang kita suka. Kalau awak suka makan, pergi makan. Kalau awak suka berkebun, pergi berkebun. Kalau awak suka masak, baking, pergi. Jadi, terus buat aktiviti yang kita suka dan kita gembira, dapat mengelakkan rasa bosan, rasa murung kerana kita rasa hidup kita kembali ceria. Okey, jelas Okey, itu aktiviti yang simple lah ya. Okey, mari kita tengok pula tentang anxiety. Okey, ramai orang ada anxiety. Apa itu anxiety? Anxiety adalah rasa kebimbangan ataupun kerisauan melampau yang tak dapat dikawal sehingga mempengaruhi fisiologi dia rasa teruk. Dan ramai orang ada anxiety sebenarnya. Tapi orang ada anxiety ni dia mungkin mild ataupun dia moderate. Kalau severe tu teruk lah Kalau severe tu dia kena ambil ubat lah Tapi orang anxiety ni dia rasa dia sihat, dia rasa dia okey sebab dia boleh kawal hidup dia boleh pergi kerja dan sebagainya. Tetapi apabila dia kena anxiety, maka dia mula risau itu, risau ini, bimbang itu, bimbang ini, rasa nak menjerit, rasa tak selesa, rasa rimas dengan diri dia sendiri. Kemudian dia rasa tangan dia menggeletar. Itu tanda anxiety. Dia mula risau, bimbang, kemudian dada dia pun berdebar, dia pun berpeluh, rasa duduk bangun sebab tak kena. Lepas tu nafas dia mula sesak. Jadi hati-hati bila nafas sesak. Sebab jika nafas dia terus sesak, dia tak dikawal, maka dia boleh mendapat panic attack. Panic attack adalah panik dan serangan panik dan sehingga tak boleh bernafas. Kenapa tak boleh bernafas? Sebab dia panik. Jadi bila tak ada nafas, dia panik, dia akan fikir mati. Sebab itu, orang yang panic attack ni, dia biasanya trigger dengan kematian. Dia takut mati. Sebab masa tak boleh bernafas tu, dia fikir dia mati, takut mati. Minta maaf lah tergelak pula. Ya. Dan kita kena faham juga, orang yang anxiety ni, yang suka fikir negatif, fikir nanti rumah dia nak runtuh, nanti orang tu kata apa, nanti kiamat berlaku, nanti dengar guruh kat langit bunyi berbum, habislah anak aku mati, mak aku mati, suami aku mati. Jadi semua kerisauan dalam orang yang anxiety ni sebenarnya tak pernah berlaku pun. 99% kebimbangan dan ketakutan orang anxiety ni hanya berlaku dalam pemikiran saja. Dia tak pernah berlaku pun dalam alam realiti. Tapi sebab ketakutan tu menguasai diri dia, dia takut, dia bimbang, dia menggeletar sampai dia dapat panic attack. Ya, sebab tu kita kena kawal pemikiran dan ketakutan itu. Okey, jadi apabila dia dah sesak nafas, dapat panic attack, jadi kita kena ingat tadi, panic attack boleh datang dengan simptom awal anxiety, dan panic attack juga boleh datang on the spot, terus panic attack. Sebenarnya dia punya subconscious mind, core belief dia tu, dia trigger dengan satu benda tu dalam minda sedar tu, tapi tak sedar. Tapi bila dia trigger, maka panic attack, sejarah memori lama-lama ketakutan, kebimbangan tu dia bongkar balik, dia pergi ke tangan fisiologi, dia dapat panic attack. Okey, ingat panic attack sesak nafas, tak boleh nafas. Dan bagi panic attack yang teruk tu, dia tarik nafas pun sakit, dia lepas nafas pun sakit, dan dia lupa untuk bernafas. Jadi biasanya dia akan pergi jumpa doktor dekat ward kecemasan, ya, ataupun kawan-kawan dia bantu dia. Dan cara yang paling mudah untuk menangani panic attack ialah kita akan minta dia pejam mata dan dia hanya menghayati nafas masuk melalui hidung, menghayati nafas keluar melalui hidung. Rasai balik. Satu, dia kena dibantu. Dan bila dia rasai nafas masuk melalui hidung, keluar melalui hidung, cuba pejamkan mata, nanti dia akan terfikir, aku rasa aku tak boleh nafas, aku rasa aku mati. Tapi nafas masih masuk melalui hidung, nafas masih keluar melalui hidung. Maksudnya aku masih boleh bernafas, maksudnya aku masih hidup. Ting, terus hilang panik dia tu. Dah kurang panik dia tu, maka dia mula boleh bernafas macam biasa. Sebab tu doktor, psikiatris, psikologi biasanya dia kadang-kadang tu dia bagi teknik bernafas. Teknik bernafas menggunakan plastik. Jadi kalau dia panik sangat, dia bagi satu plastik yang hitam, plastik putih atau plastik merah tu, dia letak kat mulut. Jadi tarik nafas. Okey, lepaskan nafas, dia lepas. Tarik nafas. Jadi dia akan lihat bila lepas nafas, plastik tu kembung. Bila tarik nafas, plastik tu kecil. Bila lepas nafas, plastik tu kembung.
Bila tarik nafas, plastik tu kecil. Jadi dia akan nampak tu dia hantar syarat pada otak, aku rasa aku tak boleh bernafas. Tetapi plastik itu kembang kempis. Maksudnya udara masih masuk melalui mulut. Maksudnya aku masih boleh bernafas. Ping. Terus dia rasa sihat sikit. Terus dia rasa dia boleh kawal diri dia. Sebab itu kita banyak ajar kepada kaunselor sekolah teknik untuk menangani anxiety dengan panic attack ni. Sebab banyak pelajar sekolah pun mula ada panic attack. So, kaunselor kena tahu apa nak buat. Kalau tidak, kesian. Ya, nanti dua-dua panic attack. Okey, ya. Jelas, Okey. Sebab itu, sebenarnya, untuk menangani panic attack itu, ialah kita hanya bantu dia untuk merasionalkan pemikiran dia dengan relax. Dan jika tak boleh juga, kita boleh ajar orang yang panic attack itu untuk teknik aktifkan 3 panca indera. Kita ada 5 panca indera, tapi biasanya 3 pada dah cukup dah. Kalau tak boleh 3, kita buat 5. Sebab itu, contohnya panca indera kita adalah penghiduan, pendengaran, rasa. So, kita kena aktifkan balik. Sebab orang yang panik attack, dia tak boleh aktifkan tu. Sebab dia terlalu fokus, dia risau, dia takut, dia bimbang, dia panik sampai tak boleh bernafas. Kadang tu bila kita ajar bernafas, dia tak tahu nafas mana masuk, nafas mana keluar. Sebab dia hilang nafas. Sebab tu kalau dia jumpa doktor, dia kata kepada doktor, doktor, saya tak ada nafas, saya tak ada nafas, saya tak ada oksigen, saya tak ada oksigen. Doktor kan kata, awak ada oksigen banyak. Tapi awak tak boleh bernafas sebab awak lupa cara bernafas. Kenapa lupa? Sebab panik. Ya. Jadi, di samping teknik pernafasan menghayati dan merasai nafas melalui hidung, dan juga bernafas menggunakan plastik, kita juga boleh ajar untuk aktifkan panca indera. Contohnya, kita ambil bau yang wangi. Ya? Sebab tu, orang yang ada anxiety, panic attack, kita selalu ajar dia, please bawa minyak wangi. Minyak-minyak yang awak suka. Contohnya, minyak lavender, minyak-minyak apa-apalah yang awak suka tu. Ya, tapi kalau minyak yang awak happy lah. Tapi kalau minyak yang awak tak suka, jangan bawa, nanti lagi pening awak. Contoh setengah perempuan dia tak suka minyak atar. Jangan buat minyak atar, nanti awak pening. Bawa minyak yang wangi. Contoh lavender, ambil sapu dekat tangan minyak tu. Supaya penghidupan awak sentiasa aktif dan rasa wangi, jadi awak sedar keadaan diri awak. Ya. Okey, ataupun kalau sesak nafas, panik, kita boleh aktifkan kita punya penglihatan kita. Jadi cuba lihat benda yang jauh seperti bukit, langit, pandang, hayati dan nikmati dan rasa teruja. Ataupun kalau tak nak pandang jauh, awak boleh pandang benda yang dekat tapi benda yang awak menikmati dan awak enjoy. Contohnya awak lihat lukisan. Tapi kalau lihat lukisan tu, jangan awak tengok lukisan sepaling pandang saja, tak boleh. Awak kena lihat dengan menghayati. Contoh tengok lukisan tu, tengok wah cantiknya gambar pokok kelapa ini. Dia punya batang-batang dia ada penuh dengan garis-garisan yang cantik, warna coklat. Dan batang dia bengkok dan daun dia seolah-olah dipukul oleh angin menghala ke kiri dan sangat cantik. Dan air laut itu ada buih-buih bergelora. Wah cantiknya, wah indahnya. Wah di situ ada matahari terbenam warna hijau. Wah air laut nampak beralun-alun dengan bercahaya. Cantiknya. Aktifkan balik pandangan mata kita dengan menghayati tekstur, bentuk, warna lukisan itu untuk menikmati dan rasa teruja. Diaktifkan balik panca indera, nanti kekurangan kita akan dapat kurangkan rasa panik tu. Sebab itu kalau kawan awak panik, tiba-tiba tak ada nafas, kan panik ataupun tak ada nafas, maka kita minta air tenang untuk hayati nafas. Kalau hayati nafas tak boleh juga, kita kena ambil bau lavender, letakkan hidung dia, tanya bau tak? Dia kata tak bau. Cuba bau. Kalau bau boleh sebut bau apa. Kalau tak boleh sebut, dia angguk. Bau. Jadi dia aktifkan bau dia. Lepas tu kita boleh aktifkan dia punya pendengaran dia, mainkan muzik, tepuk tangan ataupun bunyikan sesuatu. Dengar tak bunyi muzik tu? Kalau kena dengar angguk. Okey, cuba hayati muzik apa tu? Siapa penyanyi dia? Suka tak? Suka. Dia dengar, hayati dia punya pendengaran dia. Lepas tu kita boleh ambil garam atau pemanisan, letak kat mulut dia untuk aktifkan dia punya bau, rasa dia. Dia mula okey. Biasanya dia dah mula okey dah tu.
sebab dia aktif balik panca indera. Lepas tu relax, bangun, jalan-jalan, brisk walk, ya, ataupun baring, ataupun biar dia dengan diri dia sendiri, nanti dia akan sembuh. Okey, jelas tu. Dan setengah juga kita juga boleh buat teknik untuk aktifkan diri rasa tangan kan. Contohnya kita ambil satu buku ataupun pegang bola, minta dia tekan-tekan main bola tu, apa rasa lembut. Okey sekarang, okey terus tekan, ya. Ataupun bagi orang yang panic attack yang teruk ini, yang takut kena ataupun pernah kena, biasanya dia ajar satu mantra. Dan mantra tu dia kena ulang bila kena. Contohnya kalau awak kena panic attack ataupun anda anxiety, mantra awak adalah saya yakin saya akan dapat tangani saat sukan ni dengan baik. Saya kuat, saya okey, Tuhan bersama saya, Tuhan kasih saya akan dapat melepasi perkara ini dengan baik. Saya akan melepasi saat sukan ini. Saya yakin Tuhan baik, Tuhan maha kasih sayang, Tuhan bersama saya. Awak ulang benda-benda mantra tu. Ya. Ataupun awak kata tidak ada benda yang tidak dapat, semua perkara akan dapat ditangani, Tuhan maha kasih sayang. Atau awak bersebut Allahu Akbar, ya Allah, Allah maha baik, Allah tolong saya. Ataupun awak cakaplah apa-apa benda yang positif. Dan ulangi mantra itu waktu sukar, waktu anxiety, waktu panic attack, waktu PTSD. Yang awak dah create awal, dan benda tu memang kena dengan psychological awak, fisiologi awak rasa tenang, awak rasa kuat. Sebab apa? Sebab orang yang panic attack, anxiety ni, kalau dia tak ada mantra awal tu, nanti lagi teruk nanti. Sebab bila dia kena panic attack tu, macam-macam benda negatif masuk dalam pemikiran dia. Dia sebut, matilah aku, habislah, tolong, aku akan mati. Anak aku macam mana, mak aku macam mana, matilah, tak laratnya, teruknya, matilah aku. Jadi lagi teruk. Kata negatif itu akan membunuh pemikiran dia, membunuh perasaan dia, menyebabkan dia putus asa, dan akan jadi trigger baru dalam kehidupan dia. Sebab itu dia kena bersedia dan ulangi setiap mantra positif itu waktu malam, waktu pagi, boleh ulang. Jadi bila dia kena panic attack, dia dah ada mantra dia. Saya tak tahulah apa mantra awak. Jadi siapa yang rajin, tulislah mantra awak. Ataupun dipanggil kata-kata positif yang boleh diulang berulang-ulang waktu kita mengalami kesukaran, dan dia akan beri kita kekuatan. Okey, jelas Okey, jadi dah banyak teknik kita beri untuk bagaimana untuk menangani depression, panic attack, ya, dan sebagainya. Okey, satu lagi saya rasa saya nak share, nak cerita sikit tentang PTSD, sebab ramai orang tanya tentang PTSD. Okey, apa itu PTSD? PTSD adalah satu masalah kesihatan mental, post traumatic stress disorder. Maksudnya traumatik dah berlaku dah. Dan benda buruk yang tak kita ingini dah berlaku dalam kehidupan kita. Contohnya gempa bumi, aksiden, difitnah, kita nyaris diperkosa, dicabul, orang enaknya kita, tipu kita. Dan benda tu dah berlaku lama, tetapi stres selepas trauma itu timbul balik. Ataupun luka lama itu berdarah balik. Dan dia boleh datang balik mungkin selepas 2 tahun, 6 bulan, 5 tahun, 10 tahun, dan ada 20 tahun. Benda tu dah berlaku 20 tahun dah, 10 tahun dah. Dan orang yang buat jahat pada dia tu dah mati dah, dah tak ada dah. Atau boleh tak ada kena mengena dengan dia. Tetapi ketakutan, kebimbangan, kemarahan itu masih wujud. Dan dirasai ketakutan, kebimbangan itu dalam masa sekarang ini seolah-olah benda tu sedang berlaku sekarang. Itu dipanggil PTSD. Dan dalam kajian-kajian psikologi, PTSD ni banyak dialami oleh tentera-tentera perang Amerika Syarikat dekat Afghanistan, dekat Vietnam, dekat Iraq kan. Jadi sebab jadi walaupun dah pension tentera 10 tahun, 20 tahun, satu hari dia nak makan dengan anak isteri dia dekat meja, anak dia tengah nyanyi-nyanyi, isteri dia tengah buat telur dadah, ya, Mak Saleh kan suka makan telur dadah kan. Kan? Ya. Tiba-tiba ada berita cerita sikit tentang kisah peperangan yang berlaku. Tiba-tiba dia diam. Lepas tu dia trigger dengan benda tu, dia pun menjerit, melompat atas meja, help me, dia menjerit, dia meracau sebagainya. Jadi maksudnya dia ingat balik masa dia perang Vietnam dulu, peluru, bom meletup, orang mati, perut terburai, darah, orang bergelimpangan, kanak-kanak menjerit.
Dia pun takut, menjerit dan ngeri dan psychological dia sangat teruk. Dan perang Vietnam yang telah berlaku 20 tahun itu seolah-olah masih berlaku pada hari ini dan saat ini dalam emosi dia, pemikiran dia. Itu PTSD. Ya. Dan PTSD ni boleh berlaku dengan trigger ataupun tanpa trigger. Kalau tanpa trigger tu maksudnya ada benda lah yang rangsang balik core belief tu, ni dia keluar balik. Sebab itu, sorry to say lah, saya nampak banyak kaum-kaum ibu lah, orang-orang perempuan yang suami dia pernah curang, suami dia nak kahwin lain ataupun ditipu, skandal. Walaupun benda tu dah berakhir, tapi kaum-kaum ibu banyak mengalami PTSD. Jadi dia kurang percaya, dia kawal suami dia. Jadi kalau suami pergi mana dia tanya. Kalau bergaduh dia ungkit, dia marah, dia takut, dia bimbang, dia emosional, dia baling barang. Itu semua adalah unsur PTSD, ketakutan dan kebimbangan itu berlaku yang mengganggu emosi dia dan menyebabkan dia gagal kawal emosi dia. Okey, jelas Dan dalam psychological, PTSD adalah satu masalah yang paling banyak sekali mengalami mimpi ngeri. Dia suka tidur malam mimpi ngeri. Mimpi hantu, mimpi orang cekik, mimpi orang kejar, mimpi jatuh bangunan, dan mimpi tu sampai takut, sampai bimbang, sampai nafas dia tercungap-cungap, tangan dia mengeletar sampai berpeluh. Sampai setengah orang PTSD ni dia tak nak tidur malam, dia takut mimpi ngeri. Sebab itu secara psikologikal dia, jika awak pernah ditipu, orang nanya awak mengalami benda-benda buruk dalam kehidupan dan benda tu dah masuk ke alam mimpi. Maksudnya masuk dalam hati yang halus tu. Bila mimpi terfikir benda tu, bila tidur terfikir benda tu, bila tidur mimpi ngeri, tidur terganggu, rasa macam datang ketakutan, kebimbangan waktu tidur. Itu minta maaf lah, itu awak kena hati-hati, kena pergi buat rawatan segera tu. Sebab menunjukkan bahawa benda yang buruk berlaku tu dah masuk dalam hati yang halus dan dia menjadi satu traumatik dan ada simptom awal kepada PTSD. Okey, jelas Okey. So, apa itu trigger? Ada orang tanya kat TikTok, apa tu trigger? Saya buat live dekat media SU Universiti dan juga saya buat live TikTok juga lah. Okey, trigger adalah apa-apa benda yang menarik pemikiran, perasaan dan tingkah laku kita menjadi teruk. Contohnya, kalau bagi orang anxiety, mereka selalunya trigger kepada kematian. Trigger kepada kematian. Sebab saya sebut tadi, orang anxiety ni bila dia risau, dia bimbang, dia takut, biasanya finally dia, kemudian dia takut mati. Dia takut mati. Sebab itu kita selalu nasihatkan kepada orang anxiety ni, jangan pergi tengok orang mati. Sayangi dirilah Kalau awak tak boleh, jangan duduk baca Yasin pada jenazah, tengok jenazah, ataupun tengok berita-berita kematian, ataupun tengok benda-benda ganas, tembak menembak sebagainya. Sampai ada awak dah berdebar, nanti awak boleh kena anxiety dekat situ, ataupun balik rumah terus kena panic attack. Sebab orang anxiety dia trigger kepada kematian. Sebab apa trigger kematian? Sebab masa dia sasak nafas, dia takut itu dia pergi mati. Dia takut nak mati. Jadi bila dia jumpa dengan berita keadaan kematian, dia akan bongkar balik pemikiran, perasaan, conscious, subconscious mind, core belief dia bongkar balik. Maka ketakutan, kebimbangan tu bongkar balik, walaupun tanpa sedar dia pergi urat saraf, nadi dia, tulang-tulang dia, pemikiran dia, maka otomatik tangan dia mengeletar, dada dia debar-debar, dia merasa risau, bimbang, sebab dia terdedah dalam keadaan conscious kepada trigger yang membongkar dia punya subconscious mind ataupun core belief dia. Okey, jelas kan? Contohnya dulu saya ada satu klien, saya ingat dia dah 2 tahun lebih dia tak ada anxiety. 3 tahun dah sembuh dah anxiety. Dia boleh hidup normal sebagainya kan. Satu hari tu dia WhatsApp saya, lepas tu dia call, dia mula sesak nafas sikit, tangan dia mengeletar. Dia kata anxiety dia datang balik. Jadi saya kata dia, yang pertama ialah awak pergi cari apa punca anxiety. Yang kedua, awak kena jauhi punca tu. Yang ketiga, awak kena
create satu benda memori baru supaya awak boleh happy dan tak lagi terkait dengan trigger. So, 3 cara untuk jauhkan trigger tu. Lepas tu dia berduduk, tenang, baring. Masa tu kalau dalam keluarga, suami isteri kena faham. Kalau suami kena anxiety, isteri kena support. Kalau isteri kena anxiety, suami kena support. Jadi tak payahlah masak, pergi beli je lah. Makanlah apa-apa, lauk, sardin, telur pun cukup lah. Jadi si suami ni kena tenang, relax, baring, tenangkan diri saja, cari damai sajalah. Masa tu cari trigger. Lepas tu dia WhatsApp saya, dia kata, Prof, saya dah tahu dah apa trigger saya anxiety. Apa dia? Saya kata, sebab waktu tu kematian Abang Boce. Jadi orang semua kecoh Abang Boce mati. Lepas tu dekat masjid pun orang ramai WhatsApp mau cerita Abang Boce. Apa Instagram, Facebook cerita Abang Boce mati. Tapi dia hayati, dia tengok, dia rasa okey. Tapi sebenarnya peristiwa kematian itu masuk dalam mind, pergi subconscious mind, dia bongkar core belief tu, ketakutan, pengalaman ngeri, kebimbangan, kematian tu terbongkar dan pergi psikologi. Dan akhirnya tangan dia mengeletar, dari debar-debar tanpa dia sedar. Ya, jadi dia tahu kan. Jadi yang kedua, dia dah tahu apa trigger, dia pun stop semua Instagram, stop semua WhatsApp, jangan tengok benda-benda kematian, peristiwa dan sebagainya. Okey, kemudian dia pergi buat benda yang baru yang happy. Jadi dia happy dengan anak dia, jadi pergi main dengan anak dia, pegang tangan anak dia, berbual dengan anak dia, dia suka baking, pergi masak, pergi keluar rumah, pergi brisk walk depan rumah, tengok bukit, pergi jalan-jalan, ataupun telefon dengan orang yang kita sayang. Buatlah benda-benda yang kita happy supaya kita boleh putus dengan trigger tu, sebab ada benda baru yang menceriakan diri kita dan kita tak lagi terperangkap duduk dalam benda yang sama berulang-ulang. Okey, jelas sebab tu bagi orang yang tiba-tiba ada anxiety, symptom panic attack, dia kena cari trigger dia. Dan tapi kalau awak cari trigger tak jumpa, please jangan cari trigger lagi. Jangan cari. Awak hanya terus lompat, pergi fokus benda yang happy, yang seronok, buat benda-benda yang best. Sebab kalau awak cari trigger, kenapa saya anxiety, kenapa tangan saya mengeletar, kenapa berlaku begini, dan awak cuba cari punca tak dapat, dan awak cari lagi tak dapat, nanti mencari punca anxiety itu menyebabkan trigger baru. Lagi teruk nanti. So, lepaskanlah, ya. Sebab itu, melepaskan ni, maksudnya bukan kita terus fikir benda tu. Melepaskan adalah kita lepaskan dan buat benda yang baru. Contohnya, saya tak suka kepada Ali. Ya, Ali ni pernah tipu saya, Ali ni pernah ananya saya, Ali pernah cakap belakang dengan saya, fitnah saya sampai semua tak suka saya marah Ali. Jadi, bila saya marah Ali, saya tak suka Ali, maka saya akan cakap pada pemikiran saya tak suka Ali, saya benci Ali, saya menyampah dengan Ali, saya tak nak jumpa Ali. Dan selagi awak benci Ali, selagi awak menyampah Ali, selagi awak tak nak jumpa dengan Ali, mana-mana pergi awak akan terserempak dengan Ali. Lagi awak nak buang tentang Ali tu, lagi banyak pemikiran tentang Ali tu datang dalam pemikiran awak. Jadi awak pergi mana pun awak akan nampak orang ramai, Ali, awak dah mengeletar. Macam nak Ali, awak mengeletar. Tengok-tengok, bukan Ali, orang lain. Tengok TV, Ali, bukan Ali, orang lain. Jadi maksudnya, benda yang kita tak suka, yang kita benci, yang kita nak buang, lagi banyak akan datang dalam pemikiran kita. Jadi macam mana nak melepaskan Ali? Melepaskan Ali bukan cakap pada pemikiran. Saya tak nak ingat Ali, saya nak lupa Ali, saya tak nak ingat Ali, saya tak nak lupa Ali. Itu bukan cara melepaskan. Kalau awak cakap begitu, 10 kali ganda Ali akan datang lebih banyak dalam hidup awak dan dia akan lebih mengganggu awak. Nanti awak tak boleh lepas tu. Jadi, cara untuk melepaskannya ialah seperti kita pegang cawan. Kan? Jadi, jangan pegang cawan lama-lama. 1 minit mungkin okey, 2 minit tangan kita sakit, 30 minit kita tak tahan dah. Kalau 1 jam krem tangan kita. Jadi cara melepaskan ialah lepaskan, letak dan fokus kepada benda lain yang kita happy. Itu cara melepaskan. Tak nak fikir tentang Ali yang jahat buat anaknya pada kita tu, fikir benda lain yang kita happy. Sebab tu saya sebut pergi keluar rumah, tengok matahari terbenam, tengok matahari naik, pergi brisk walk, tanam pokok, hayati daun pokok, pergi memasak, main dengan anak, bersembang dengan anak, sembang dengan benda-benda
berseman dengan orang yang kita suka, pergi makan, pergi shopping, tengok Instagram. Jadi bila kita buat banyak, kita happy, kita suka, nanti kita akan lupakan lupakan benda-benda yang negatif dalam kehidupan kita. Itulah cara melepaskan. Cara melepaskan bukan cakap fikir nak melepaskan, tetapi lupakan, buat benda baru. Dan buat benda yang baru, bila kita fokus benda yang baru, automatik benda yang lama kita dah lepaskan daripada pemikiran kita. Okey? Okey, itulah satu masalah dia. Siti Tanjung Perak. Ya, daripada TikTok. Itu satu masalah lah pada kita, iaitu apabila orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif, yang menyebabkan kita trigger, kita teruk, itu adalah orang terdekat dengan kita. Dia bos kita, nak tak nak hari-hari kita kena menghadap bos kita. Ataupun dia suami kita, dia isteri kita, ataupun dia mak ayah kita yang toksik, yang narsisistik. Hari-hari nak tak nak kena menghadap muka mak. Hari-hari kena dengar bebelan mak. Hari-hari kena dengar kata-kata negatif mak ayah. Itu tak boleh elak tu. Itu lama-lama kita mendap, kita tercedera tu. Sebab itu kita kena atur strategi baru bagaimana untuk mengurangkan impak dia. Kalau tak, lama-lama kita sakit nanti. Okey, jelas Okey, jadi macam mana nak menangani masalah trigger orang yang terdekat yang tak boleh kita elak, seperti suami, isteri, bos kita. Dan biasanya trigger ini datang daripada orang narsisistik lah Sebab sekarang ni okey, kita terang sikit lah Sebab narsisistik ni banyak punca yang menyebabkan orang lain dapat mental health. Okey, apa itu narsisistik? Narsisistik ataupun dipanggil NPD, Narcissistic Personality Disorder, adalah satu type of personality. Seseorang tu yang rasa diri dia hebat, dia kagum dengan diri dia saja yang betul, orang lain salah, dia boleh maki orang, dia boleh marah orang lain tak boleh marah dia, orang lain tak boleh maki dia. Kalau orang lain marah dia, tegur dia akan marah, dia akan tentang, dia akan tunjukkan emosi dia, dan dia tak suka dinasihati. Jadi orang narsisistik ni sebenarnya itu hal dia lah. Tapi dia sangat memberi kesan buruk apabila dia sering marah pada seseorang itu, maki seseorang itu, cakap negatif, bongkar kesalahan dan ulang-ulang kesalahan itu, tak menghargai, cakap dia sangat kasar, pedih, bolak-ulang. Itu kalau awak duduk dengan orang narsisistik tu, tak payah lama tu. 2 hari, 2 minggu, sebulan tu emosi awak sangat teruk. Psikologikal awak sangat down. Kesian kat awak berhadapan dengan orang narsisistik ni. Dan jika berterusan setahun, 2 tahun, 3 tahun tu, sorry to say lah awak boleh makan ubat psikiatris. Awak boleh dapat depression ataupun awak boleh dapat anxiety. Kesian pada orang yang berhadapan dengan orang narsisistik ni. Okey, daripada mana orang narsisistik ni boleh hadir? Macam mana narsisistik boleh tercipta? Dalam kajian-kajian psikologikal, narsisistik ni biasanya datang daripada keluarga yang narsisistik juga, ataupun tekanan kehidupan dia menyebabkan narsisistik. Contohnya kalau mak dia narsisistik, bapa dia narsisistik, yang selalu marah dia, bully dia, cakap kasar dengan dia, maka dia boleh belajar benda tu jadi narsisistik juga. Ataupun dia boleh ada masalah kesihatan mental dan lepas tu jadi narsisistik juga. Ya, ataupun mak ayah yang terlalu bela anak dia buat salah pun dia kata betul, anak dia pukul anak orang pun dia kata anak dia tak salah, anak dia yang betul, orang tu yang salah. Jadi bila dia belajar benda itu, budak ni rasa dia seorang yang betul. Dia buat salah, orang akan bela dia. Maka lama-lama dia mencipta personality narsistik dalam hidup dia. Ya. Okey. Contoh satu kes yang baru saya dapat. Ada sepasang suami isteri. Dia berkahwin, tetapi perkahwinan tu tak direstui oleh keluarga. Maksudnya perempuan ni kahwin dengan suami dia, dan suami dia tu tak direstui oleh keluarga. Dan bila tak direstui keluarga ipar, duai, nenek, atuk ini jadi jahat pula. Dia pulau keluarga dia fitnah, dia cakap benda-benda buruk, dia tak bersalam, dia cakap, dia adu domba dan sebagainya, sampai semua orang benci, sampai si mak dia ni ada masalah kesihatan mental dalam keluarga tu sebab
frust, dapat PTSD, depression sebab dia dipulau oleh keluarga dia sebab berkahwin dengan suami yang bukan pilihan keluarga. Sampai suami ni kata isteri dia tu pernah baling parang dekat si suami dia tu, tercacak parang tu dekat dinding. Ya, sebab dia stres. Tapi si suami ni pun sangat sabar, tapi dia pun tertekan dan dia suka marah anak dia, dan mak ni pun sangat tertekan, dia suka marah anak dia, tengking anak dia dan lepas kepada anak dia. Selalunya bila berlaku begini, yang paling teruk biasanya anak sulung. Anak sulung selalu jadi mangsa. Sebab tu anak sulung biasanya mudah dapat kesihatan mental sebab mak ayah suka lepaskan emosi pada anak sulung. Dan masa anak sulung ini, mak ayah biasanya mereka masih peringkat trial and error. Dan mereka nak perfectionist, cepat marah, cepat tension, nakkan yang terbaik dan kurang kasih sayang dan ego. Dan lama-lama anak sulung ini mudah dapat masalah kesihatan mental. Berbanding anak ketiga, anak bongsu tu, dia lebih disayangi, jiwa dia lebih kuat dan rasa dihargai sikit lah. Sebab tu kesian anak sulung. Jadi pastikan anak sulung tu sihat lah mental. Kita kena jaga anak sulung sama macam seolah-olah kita jaga anak bongsu. Anak sulung nasihat, anak sulung kena dihargai, disayangi. Sebab anak sulung akan jadi principal dalam family dan dia akan jaga adik-adik dia. Jangan beri tekanan banyak sangat pada anak sulung. Okey, jelas Jadi bila mak dia tu banyak tekan anak sulung, bapak dia pun banyak tekan anak sulung, melepaskan pada anak sulung, masa anak sulung ni kanak-kanak lagi, dia ada dan doktor diagnose dia ada masalah depression dengan anxiety. Dia dah besar sikit, dia ada masalah PTSD. Tapi anak sulung ni tetap bersekolah, pergi tingkatan 6 dan pergi universiti, dia tetap bekerja macam biasa. Tetapi dia ada masalah kesihatan mental dan kasihan kepada, dan bila dia kahwin, dia jadi suami yang sangat narsisistik. Dia suka jerkah isteri dia, cari salah isteri dia, marah isteri dia, tengking isteri dia dan cakap isteri dia benda-benda yang bodoh, yang menyakitkan. Sampai bila kita jumpa isteri dia takut tangan mengeletar. Bila suami dia balik, dia takut pandang mengeletar. Buat salah sikit takut pandang mengeletar. Dan akhirnya suami dia dapat anxiety. Nampak Jadi macam mana masalah kesihatan mental semakin banyak daripada keluarga yang bermasalah. Mak ayah tertekan, ada anxiety. Lepas tu tekan pula pada anak-anak, melepaskan pada anak-anak, gagal untuk manage emosi yang betul. Lalu anak ada anxiety juga. Anak ada depression. Dan anak jadi narsisistik. Dan dia dapat isteri dia pula dapat anxiety. Lepas tu kalau ada anak besok, anak dia pun akan dapat depression, anxiety. Jadi kitaran jahat itu tak habis. Sebab tu kalau kita sakit, kalau kita anxiety, kita depression, please biarlah kesakitan itu, cerita itu berakhir di alam kita saja, di zaman kita saja. Biarlah anak kita, orang yang kita sayang, mencipta sejarah indah mereka sendiri, mencipta memori-memori indah dan cerita mereka sendiri yang indah dengan cara mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh kisah kita yang negatif. Biarlah kisah-kisah kita yang negatif, ketakutan, kemurungan kita tu berakhir dengan kematian kita lah. Tak lagi diwarisi oleh ahli-ahli keluarga kita. Sebab tu saya selalu ajar kepada ibu bapa yang ada depression, anxiety, OCD, PTSD, tolong jangan wariskan masalah kesihatan mental itu kepada anak-anak. Dia wariskan melalui 3 cara tu. Yang pertama, kalau mak tu depression, anxiety, dia lepas kepada anak dia. Dia pukul anak dia, dia cubit anak dia, dia tengking anak dia. Lepas tu dia rimas, dia tak tahu nak buat apa. Dia pukul anak dia, dia cubit anak dia. Dia tekan emosi. Kadang-kadang tak pukul, tapi tekan emosi. Kata-kata tu sampai dia takut, bimbang, rasa tak berguna. Lama anak dia boleh dapat depression, anxiety. Sebab mak ayah melepaskan emosi pada anak. Kesian anak. Dia kecil lagi tu. Kanak-kanak tak boleh rasa takut. Kanak-kanak kena rasa happy. Kanak-kanak tak boleh ditutup kreativiti. Dia kena dibina, dibiarkan kreativiti. Dan kreativiti datang daripada keseronokkan. Sebab tu kanak-kanak kena happy. Dan ketika ingat satu benda, kanak-kanak ini dia sifat dia absorb. Semua masuk dia absorb. Semua masuk dia absorb. Kanak-kanak tak ada filter untuk menapis. Jadi dia absorb sangat banyak, lama-lama dia boleh sakit. Okey. Yang kedua,
macam mana ibu bapa yang ada masalah kesihatan mental mewariskan pada anak-anak ialah bila mak ayah ni suka cerita pada anak dia. Dia rapat dengan anak perempuan dia, anak lelaki dia cerita pada anak dia. Amin, mak sakit tangan mak menggeletar. Dada mak debar-debar, mak nak mati. Anak dia perisau. Mak okey. Ataupun dia cerita bahawa dulu hidup dia macam ni, nenek dia buat dia macam ni, nenek jahat, dia pun menangis cerita pada anak dia. Dia cerita nafas dia sesak, dia cerita takut itu takut ini, sedih itu sedih ni. Jadi semua beban emosi, masalah, ketakutan dia cerita kepada anak. Dan anak tu absorb. Ingat saya sebut anak tak ada filter. Kanak-kanak ni dia absorb je. Dan lama-lama masuk dalam mind, masuk subconscious mind, masuk core belief anak. Dan benda tu tak tertahan pada anak. Satu hari bila anak stres, nak exam, ataupun dia tekanan dalam hidup, maka simptom-simptom depression, anxiety tu akan timbul pada anak. Daripada datangnya simptom ketakutan depression tu, daripada mak yang dipindahkan pada anak melalui perkongsian, penceritaan, dia menyaksikan ketakutan, dia melihat kebimbangan, berkongsi masalah yang berlebihan. Tak boleh tu. Sebab tu kita kena ingat satu saja, ya. Walau macam mana awak share dengan anak, walau macam mana anak melihat awak keterukan yang dialami oleh awak itu, anak tetap anak. Dia tetap jiwa yang halus. Dia tetap perlu life dia yang happy. Jadi kalau banyak sangat yang negatif tu dia absorb, nanti dia akan tercedera. Bila dia stres, maka dia akan timbulkan emosi yang negatif, maka dia pun dapat masalah kesihatan mental. Dan biasalah pengalaman saya lebih teruk daripada mak dia. Sebab tu ada satu ibu tu, dia ada panic attack, ya. Dia suka cerita pada anak perempuan dia, mak ada panic attack, mak risau, mak risau itu, mak risau ni, orang buat mak itu, orang buat mak ini. Anak dia dengar, tengok anak mak dia risau, tengok mak dia dah ada berdebar, dia tunjuk tangan dia menggeletar. Lepas 3-4 tahun tu anak dia pun ada anxiety. Cuma dia tanya saya, dia kata, Prof, kenapa anak saya kena anxiety macam saya? Tapi anak saya lagi teruk, dia selalu kena panic attack. Saya tak kena panic attack, tapi anak saya kena panic attack. Kenapa jadi begitu? Jadi bila dia dengar ceramah saya, dia ikut kursus saya, dia faham. Ya. Bila dia faham, dia menangis lagi, dia menyesal lagi. Saya lah penyebab dia, saya punca anak saya jadi begitu. Saya tak nak lagi bawa anak saya pergi jumpa doktor psikiatris. Nanti doktor psikiatris salahkan saya menyebabkan hidup anak saya rosak. Dah mula jadi trigger baru pula. Ya. Sebab itu, tenang, terima dan rasional lah, ya. Dia kalau benda-benda buruk berlaku pada kita itu, kita kena ingat satu benda lah, ya. Masa lepas tak boleh putar balik. Apa-apa kesilapan, apa-apa benda buruk, kegagalan, kita buat jahat pada orang, kita inanyai orang, kita marah anak kita jerkah anak kita, ataupun kita buat dosa kita setinggi langit pun, pas itu pas. Masa lepas tak boleh putar balik. Kita menangis, kita menjerit, kita menangis, mati hidup balik, menjerit, menangis. Perkara yang berlaku tetap berlaku. Benda yang berlaku tak boleh diubah. Kita hanya perlu tenang, relax, ambil sebagai pengajaran, baiki diri dan nikmati kehidupan. Jangan merintih-rintih lagi tentang kesalahan kita. Past is a past. Sebab itu antara simptom dan tanda-tanda orang dapat anxiety, depression ini ialah mereka suka terperangkap dengan dosa, penyesalan, takut itu, takut ini, bimbang itu. Tak perlu, ya. Just ambil pengajaran saja. Okey, jadi kita dah faham macam mana ibu bapa yang ada masalah kesihatan mental boleh mewariskan masalah kesihatan mental kepada ahli keluarga yang mereka sayangi apabila mereka suka melepaskan emosi pada anak, suka bercerita pada anak kisah-kisah ketakutan, keterukan masalah mereka dan benda tu berpindah kepada anak dari segi memori dan nanti anak tu pun akan dapat masalah kerana tak tertanggung dengan memori ibu bapa tu sebab anak tetap anak. Ya, dia perlu happy. Dan yang jadi macam mana cara nak atasi dia? Jadi kalau kita ajar kepada mak ayah yang ada anxiety, depression ni, kalau awak duduk dengan anak, bersembang dengan anak awak kan, tiba-tiba tangan awak menggeletar, dada awak dah mula berdebar-debar, awak tahu awak rimas, awak dah mula ada rasa nak dapat anxiety, cepat-cepat awak masuk bilik, pergi grounding, kan tenangkan diri, dengar lagu, dengar radio, buat pernafasan, tenangkan diri. Bila dah okey baru keluar bilik.
Jangan lepaskan anak. Jangan duduk dengan anak waktu teruk tu. Keluar bilik, jumpa anak awak. Contoh Alia. Hai Alia. Alia sihat. Okey, dah makan. Peluk mak, peluk mak, peluk mak. Minta maaf Alia. Mak tak apa sihat. Mak nak demam. Jadi mak nak masuk bilik berehat. So Alia makan, Alia belajar. Nanti apa-apa panggil mak dalam bilik. Okey sayang, masuk bilik. Tenangkan diri dengan radio, dengan muzik. Buat terapi, buat pernafasan, baring. Lepas tu dah okey, keluar balik. Jadi yang penting ialah jangan lepaskan pada anak. Dan make sure quality time dengan anak itu ada memori-memori indah. Sebab orang yang ada mental health, awak pun ingat satu benda kan. Awak pun tahu kan bahawa awak tak sepanjang masa ada masalah mental health tu. Dan mental health tu tak ganggu kita setiap masa. Dia waktu-waktu trigger tertentu saja. Kita rasa teruk saja. Sebab tu waktu kita teruk tu saja, kita kena tenangkan diri supaya tak mempengaruhi orang lain. Dan jika anak awak dah besar sikit, dia boleh faham, dia boleh rasional, maka kita boleh cerita pada anak kita masalah kesihatan mental kita. Tapi jangan cerita teruk sangat. Awak cerita, okey Alia, mak ada anxiety. Kan, mak suka takut, bimbang. Tapi no problem. Mak masih dalam rawatan, mak ada makan ubat dan doktor kata anxiety mak terkawal. Alhamdulillah. Ya, cuma kalau mak letih, mak penat, mak kena berehat saja. Lepas tu mak okey. Mak okey, mak okey, okey. Mak terkawal, doktor kata okey. Mak hanya perlu makan ubat. Mak hanya perlu kawal diri mak. Jadi anak tu tahu. Dia memahami bahawa awak ada anxiety, awak ada depression, dan dia lebih memahami support. Dia tahu awak proses sembuh dan makin sembuh, dan wujudkan quality time dan bonding time yang berkualiti. Dan tidak lama-lama nanti anak awak akan makin sihat, dia akan lebih empati, dan dia boleh survive dan tolong orang lain tanpa ada lekatan masalah kesihatan mental. Dan kesihatan mental tu awak bawa untuk diri awak, dan awak sembuh dan awak sihat tanpa diwarisi kepada ahli keluarga yang kita sayang. Okey, jelas kan? Okey, itu adalah tentang PTSD yang perlu kita tangani. Dan satu lagi, saya ingat saya nak kongsi juga tentang OCD. Sebab ramai orang ada OCD. OCD adalah Obsessive Compulsive Disorder. Okey, siapa ada OCD? OCD banyak dialami. Kawan saya pesyarah pun dia kata dia ada OCD. Tapi peringkat mild lah, tak perlu ambil ubat. OCD ni ada dua, iaitu obsesif dengan kompulsif. Obsesif adalah dalam pemikiran dia ada satu desakan. Dalam pemikiran, jaga kebersihan, susun bagi sama, color mesti sama, jangan semak-semak, bersihkan, jaga keselamatan, sampai risau dan bimbang dan desak-desak untuk kebersihan, kesamaan, simetri dalam pemikiran berulang-ulang. Dan dia tak boleh halang desakan pemikiran tu. Dan untuk puaskan diri dia, supaya dia tenang dan boleh tidur malam, dia pun buat. Maka dia akan sapu sampah sampai tak ada satu pun putih pasir. Dia akan susun benda tu sama, ikut warna, ikut saiz. Kalau dia basuh baju tu, dia basuh, lepas tu dia sidai baju. Dia sidai baju ikut bentuk. Ni kecil, 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 besar, 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 besar. Ikut warna pula. Biru, baju biru je. Merah, baju merah je. Kan? Jadi jangan siapa-siapa yang ubah bentuk itu. Kalau ubah bentuk itu, sesuatu dia akan marah, dia akan menjerit, dia akan tension, dia akan ubah balik. Sebab dia sangat mementingkan simetri, kesamaan, kebersihan. Dan tu desakkanlah pemikiran tu. Okey, contohnya basuh pinggan. Saya tanya awak basuh pinggan, satu pinggan berapa minit? Mungkin awak basuh satu pinggan 30 saat ataupun 1 minit. Ya. Orang OCD, dia basuh pinggan ada sampai 20 minit satu pinggan. Dia basuh sampai bersih. Lepas tu tak bersih, dia basuh lagi. Lepas tu basuh dengan sabun ulang-ulang. Dia basuh lagi. Lepas tu dia lap bagi kering. Dia basuh lagi, dia cium, dia basuh lagi. Sampai dia rasa bersih, tak ada kuman, baru dia letak. Itu orang OCD. Ya. Awak mandi, kalau OCD kebersihan mandi pula. Awak mandi berapa minit awak mandi? Mungkin awak mandi 5 minit. Itu mandi cowboy lah. 10 minit. Kan? Ada orang mandi 2 minit. Itu tak kisahlah. Tapi orang OCD yang saya jumpa, satu orang ni lelaki, dia mandi selama 7 jam.
Jadi kalau dia masuk bilik air pukul 8 pagi, 9 pagi tu, maka dia akan keluar pukul 5, 6 baru dia keluar. Dia gosok, dia basuh, dia gosok, basuh. Dia mandi lagi, gosok, basuh. Dia rasa dia tak bersih, dia rasa dia tak suci. Dia gosok, dia basuh, dia gosok, dia basuh. Sampai ganggu masa dia kena tindakan tertib, tak pergi office, lewat datang office sebab dia sangat mementingkan kebersihan. Itu orang OCD. Dan saya ada satu kawan, dia ada OCD. Bilik air dia patut, nama bilik air ada air kan. Ni bilik air dia bersih. Bilik air dia tidak ada satu titik air pun. Dia bersih sampai kering. Itu OCD. Dan ada satu orang pula OCD tu, dia kalau dapat duit daripada bank, cucuk mesin ATM ataupun pergi pasar dapat duit tu dia masuk dalam plastik. Lepas tu dia simpan plastik tu, dia balik, dia basuh. Basuh tu bukan basuh biasa, basuh dengan sabun. Sebab dia rasa duit tu kotor, duit tu orang pegang, duit tu jijik, duit tu tak bersih. Jadi dia gantung duit dia basuh dengan sabun dan sebagainya. Dan kita tak boleh gelak kat dia. Sebab dia sakkan pemikiran tu. Bersih, sama. Susun. Dan jika dia lalu kat rumah dia nampak saya sampah, dia nampak saya sawang, dia tak boleh duduk senang tu. Dia kena bersihkan, dia kena mop, dia kena buat. Walaupun pukul 2 pagi. Dia kena buat. Sebab kalau tak buat, dia tak boleh tidur malam. Jadi dia kena buat juga. Jadi kalau awak energetik, awak ada masa, okey. Tapi kalau tak ada masa, anak menangis, anak sepahkan barang, dia kena buat juga. Dia kena bersihkan. Dia fikir tu tak bersih, dia buat juga. Lama dia letih, dia tired. Dia mula muram, dia paksa juga dia buat, dia letih, dia tired, dia muram. Akhirnya dia tak suka dengan diri dia. Dan akhirnya dia boleh dapat depression dan hidup dia jadi tak bermanfaat, hidup dia stres dan mula mengganggu orang lain. Dan dia kena dapat rawatan dan ambil ubat psikiatris. Kalau tak, nanti hidup tak ceria tu. Dia marah dengan orang lain dan sebagainya. Sebab itu, dalam kesihatan mental, sorry to say, orang ibu bapa yang ada OCD ini, jika tak dikawal, dia tak ada coping skill, dia paling mudah mewariskan masalah kesihatan mental kepada anak dia. Contohnya, dia nak kebersihan, anak dia balik, dia pastikan susun kasut sama-sama, kanan-kanan, kiri-kiri, jangan terbalik. Kemudian kasut pula letak kena ikat, stokin kena ngam-ngam dalam kasut, tak boleh terkeluar. Kalau sepah sikit bersihkan, kalau sepah sikit jangan tumpahkan air, cawan tak mana. Jadi anak dia pun stres, tertekan, tekanan emosi, takut kena marah, stres, dan jaga kebersihan, dan jaga susunan. Tak lama tu, 2-3 tahun, anak dia akan tunjukkan simptom OCD sama macam bapak dia, sama macam mak dia. Sebab tu kita jangan mewariskan pada anak lah. Ingat, anak ni absorb, anak ni sangat absorb. Jadi kita absorb yang positif, yang baik-baik, yang ceria, memori indah. Sometimes tekanan emosi tu lebih kuat daripada tekanan fizikal bagi anak-anak kecil. Suara tak dengar. Tak dengar? Dia auto mute. Dia auto. Okey, kalau auto mute tu bagi tahu. Okey, macam mana cara nak menangani OCD? Untuk menangani OCD, biasanya kaunselor psikologis aku gunakan satu teknik dipanggil menangani desakan dengan tenang. Caranya ialah apabila awak masuk ke bilik, tiba-tiba lihat ada benda yang bersepah, buku jatuh, benda tak tersusun. Jadi pemikiran akan cakap, buat, susun. Jangan terus buat, jangan terus susun. Jadi awak kena perhati, nikmati ketidaksempurnaan itu dan tengok masa, tak masa. Okey, dan boleh buat teknik pernafasan, kan, ataupun fokus kegembiraan, dan cuba jangan fikir. Tapi awak akan tertarik juga untuk kemas, susun benda tu. Dan awak kalau tak boleh buat juga, tak boleh kontrol juga, baru awak susun. Tengok jam. Oh, saya dapat bertahan daripada tak susun benda ini selama 2 minit saja. Okey, bagus, 2 minit. Ataupun 1 minit saja saya boleh bertahan. Okey, jadi besok kalau awak lalu lagi, awak tengok lagi bilik air bersepah, ataupun kain tak lipat, ataupun benda susun tak sama, ataupun cawan tak basuh, bersepah, jangan terus buat tu. Awak kena latih diri awak menikmati ketidaksempurnaan, menikmati kesepahan. Dan dia adalah seni yang sangat indah. Nikmati je lah. Ya. Jadi lama-lama awak akan latih pemikiran kita supaya obsesif itu dikontrol, supaya tidak pergi kepada kompulsif tu.
Lama-lama nanti kita akan dapat kawal benda tu. Dan tengok pula jam, tadi semalam, tadi saya dapat kawal diri tak terus kemas selama 1 minit. Okey, petang ni saya dapat kawal tak kemas diri saya selama 2 minit. Okey, bagus. Okey, besok pula, rupanya saya dapat kawal tak kemas benda yang mendesak untuk membuat itu selama 10 minit. Maksudnya saya boleh kawal sebenarnya. Saya akan buat. Tapi waktu saya tenang, waktu saya free, waktu saya ada masa. Bukan buat on the spot, paksa diri, seolah-olah macam tak ada esok lagi sampai saya pun stres. Ya? Sama juga dengan orang yang OCD nak ambil air semayang ataupun basuh. Ada satu klien saya ni, dia perempuan. Dia pengetua, ya. Dia ada OCD kebersihan. Bila dia buang air besar ataupun buang air kecil, dia akan berdahem, dia akan basuh kemaluan dia, basuh lagi, pakai air, basuh lagi. Dia rasa tak bersih, tak suci, dia basuh lagi sampai 2 jam. Sampai merah kemaluan dia. Agaknya lah, saya tak tengok lah kemaluan dia. Saya bayangkan lah. Kan? Sebab dia terlalu OCD tu. Sampai dia stres dengan diri dia. Sampai dia rasa dia teruk, dia tak boleh kawal. Sampai dia letih membasuh kemaluan dia selepas dia buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi tapi kalau tak buat begitu, dia stres, dia tak boleh tidur malam, dia rasa tak puas hati. Sampai 2 jam dia beristinja. Jadi apa yang kita buat, cikgu kena latih jadi cikgu. Lepas buang air besar atau buang air kecil, cikgu kena basuh sebanyak 10 kali saja. Basuh 10 kali, gosok 1, 2, 3, 9, 10. Dia kata, tak boleh, saya dah cuba. Tak boleh 20 kali. Saya tak boleh. Saya kena buat paling kurang 20 kali. Okey, cikgu buat 20 kali saja. Kena kira. Lepas 20 kali, cikgu tak nampak, cikgu kena stop. Jangan buat lagi. Okey, besok pula dia kena kurangkan pada 15 kali. Besok pula kurang pada 10 kali. Kurang pada 7 kali. Tapi dia ambil masa yang agak lama dan perlukan bimbingan, perlukan terapi berterusan. Dia dengan bantuan perubatan juga akhirnya dia boleh pulih. Boleh pulih. Saya dah lihat ramai orang pulih. Habis tu dengan teknik menangani desakan dengan tenang untuk menangani orang OCD, dan akhirnya dia boleh menikmati kehidupan. Ingat satu benda lah, ya. Kesepahan itu pun satu benda yang penting untuk dinikmati. Dan kebersihan pun ada benda yang untuk kita menikmati. Jadi kita menikmati baik, menikmati buruk. Tidak ada buruk tanpa baik dan tidak ada baik tanpa buruk. Just menikmati dan menikmati. Jangan terdesak-desak untuk buat satu perkara itu sampai kita stres. Ya, nanti hidup kita tertekan. Dan kita tekan orang lain, tertekan anak kita, tertekan keluarga kita. Dalam hidup kita pun tak sempurna tu. Kita rimas dengan hidup kita sendiri dan macam-macam masalah boleh berlaku dalam kehidupan kita. Dan sampai tu orang OCD juga kena banyak buat perstrukturan pemikiran. Kena ada mantra-mantra yang positif dalam hidup dia. Contohnya, kejap contohnya ada satu klien saya, dia ada OCD yang agak teruk, ya, sampai dia balik saja rumah, dia pastikan semua tersusun, satu pasir pun tak ada. Kalau satu pasir, dia akan collect pasir itu buang. Ya, jadi sampai anak dia pun menangis, rimas. Budak-budak dia memang buat sepah. Budak-budak memang suka gunting-gunting. Jadi dia marah anak dia, dah lama dia rasa menyesal. Lepas tu akhirnya dia pulih, dia ada satu mantra. Dia balik saya rumah, dia tengok rumah dia bersepah, dia kata rumah anak raja pun bersepah. Istana pun ada bersepah. Jadi saya tak perlu sangat bersepah. Lepas tu dia jarakkan obsesif itu untuk menikmati, dan lama-lama dia okey. Dia boleh kawal, dia boleh menikmati kesepahan, dan dia boleh cakap benda-benda yang positif untuk rasionalkan diri dia. Dan akhirnya dia makin sembuh, dia makin okey. Dan anak dia, keluarga dia mula menikmati ibu yang penyayang, ibu yang sporting, dan banyak memori-memori indah. Dan dia tak mewariskan OCD kepada ahli keluarga dia. Okey? Jelas? So dah 10:04 minit. Masa tinggal lagi setengah jam. Kita buka pada soalan lah, ya. Sebenarnya banyak lagi saya nak cerita, tapi sebab masa, kita buka pada soalan. Okey, sahabat tanya? Ada? Prof, ada soalan dekat chatbot ni daripada saudari Wani. Dia cakap, Assalamualaikum
Prof, saya ada doktor yang maklumkan kepada saya bahawa mental health ni tak boleh sembuh sepenuhnya, tetapi ianya boleh dikawal. Lebih-lebih lagi mental health yang genetik. Maksudnya seseorang individu yang dah diagnos ada mental health jika tidak melakukan healthy routine yang konsisten boleh mendapat trigger semula apa kata. Okey, dia macam ni. Memang ada pendapat kata orang yang mental health ni tak boleh sembuh dan mereka kena bergantung pada ubat yang sepenuhnya. Sebenarnya bergantung kepada orang, ya. Saya ada kes yang orang ada depression, anxiety, bipolar selama 40 tahun sembuh. Ya. Dan ada kes bipolar 14 tahun sembuh. Dan ada kes yang 5-6 tahun pun sembuh. Ya, kat tengok YouTube saya banyak testimoni tu. Tapi sebenarnya ada lagi banyak testimoni tu, ya. Tapi sometimes kita tak nak ganggu privacy klien kan. Jadi biarlah mereka sembuh, mereka sihat. So tak perlulah buat testimoni, ya, supaya nanti kat testimoni ni setengah orang dia segan, dia malu dan sebagainya kan, ya. Jadi yakinlah dia boleh sembuh. Dia mula dengan pemikiran kita lah, kita kena latih. Sebab tu kalau awak sakit sikit-sikit, pening sikit-sikit, kalau awak cakap saya sakit, saya teruk, saya tak berguna, saya sakit, maka sakit tu akan makin teruk, awak akan makin teruk, nanti awak tak boleh sembuh tu. Tapi kalau kita sakit, pening, kita cakap saya okey, saya akan makin okey, saya akan makin okey, saya akan sembuh, saya akan sihat. Lama awak akan sembuh, awak akan sihat. Dia bermula daripada pemikiran kita cakap benda-benda yang positif dan teryakin nanti dia akan sembuh. Ya. Sebab itu dalam hidup ini dia simple je sebenarnya. Apa-apa masalah yang besar manapun, apa-apa penyakit yang kronik macam mana pun, apa-apa kejahatan, krisis yang besar mana pun berlaku pada kita, apabila kita protes, kita marah, kita rasa benda tu teruk, kita tak ambil pengajaran, dia akan jadi lagi teruk dan dia akan memudaratkan diri kita. Tapi apa-apa masalah sebesar manapun, sakit apa pun, kalau kita belajar untuk terima benda itu dengan reda, dan kita ambil pengajarannya, hikmahnya dan perbaiki diri kita, maka pasti ada ketenangan. Ilham-ilham murni tu. Nanti just follow ilham murni tu, follow ketenangan tu, follow, nanti kita akan makin sembuh, makin sihat dan makin sembuh. Dia bermula apabila kita menerima benda itu dan mengakui mungkin ada sikit silap, kita pasti ada, ambil pengajaran dan baiki diri. Sebab itu selagi kita tak terima, kita protes, nanti kita makin sakit tu. Belajar terima dan belajar untuk menanganinya dan melepaskan perlahan, nanti kita akan makin sembuh. Okey, dan lagi satu, dalam mental health memang ada dikatakan unsur genetik. Tapi unsur genetik ni sebenarnya tak banyak. Dia sikit sangat. Contohnya kalau atuk dia dulu ada masalah depression, mak dia ada masalah anxiety, jadi dia ada anak. Jadi kalau kita tengok daripada genetik rambut ataupun genetik mata pun, tak semestinya dia warisi oleh anak dia. Contohnya bapa dia rambut kerinting, mak dia rambut lurus, dia ada 10 anak. Jadi 10 anak tu mungkin 4 orang anak saja rambut kerinting, anak lain rambut lurus. Kan DNA tu dia bercampur-campur dalam, itu ada diwarisi, ada tak kan. Contoh samalah, mak dia mata biru, bapa dia mata coklat. Jadi bila kahwin, ada anak mata coklat, ada anak mata biru. Jadi tak semestinya DNA, skizofrenia, depression, anxiety itu akan diwariskan pada anak. Tak semestinya. Dan jika ada pengaruh genetik pun, dia pendapat saya tak sampai 5% tu. Tak sampai 5%. Tapi genetik yang sebenar-benarnya diwariskan adalah apabila, macam saya sebut tadi, mak itu suka marah anak dia, tengking anak dia, salahkan anak dia, lepaskan emosi pada anak dia. Lama-lama anak dia pada dapat depression, anxiety sama macam dia. Itulah cara genetik diwariskan, melalui perbuatan, melalui kata-kata, melalui pemerhatian. Bukan melalui air mani tu. Air mani tu tak kuat tu, ya. Okey, sama juga awak cerita, share ketakutan pada hantu, saka, toyol, keluarga kita ada saka, keluarga ada hantu, keluarga kita ada toyol sampai anak awak takut. Nanti anak awak pun ada hantu, ada saka, ada toyol. Bukan sebab diwariskan daripada alam gaib tu, tapi diwariskan melalui pemikiran, perbuatan, perasaan takut, penceritaan kepada anak-anak tu.
Itulah caranya saka diturunkan, ya, melalui ketakutan. Jadi jangan risaulah tentang genetik, tetapi risau melalui cara pemerhatian, penerimaan, tekanan daripada ahli keluarga itu lebih kuat untuk mempengaruhi kesihatan mental. Sebab tu saya selalu ajar kepada pelajar-pelajar saya tu, ya, kadang-kadang tu bila dia cerita pasal mental health, dia risau. Dia kata, Prof, datuk saya pernah dapat sakit gila, saya takut saya ada penyakit gila. Mak saya ada masalah skizofrenia, saya takut saya pun ada masalah skizofrenia. Saya kata tak ada genetik, tak ada pengaruh yang banyak. Genetik hanya mempengaruhi jika awak melalui proses-proses yang sama macam mak. Mak awak dapat skizofrenia sebab dia tertekan, sebab dia kena pukul, sebab dia pernah didera emosi, dia pernah dicabul, waktu kecil dia dapat. Jadi kalau awak pun melalui proses yang sama, awak akan dapat. Tapi kalau hidup awak tenang, happy, pergi universiti, bercinta, kawan baik, mak awak sayang awak, mak awak peluk awak, awak ada kawan-kawan yang baik, awak dapat banyak anugerah, awak bersukan, awak tak dapat benda tu. Hidup awak sangat indah. Awak cipta kisah baru dalam hidup awak. Ya. Jadi sebab tu kita buat macam ni. Okey, sebab buat ramai-ramai. Saya hanya mewarisi genetik terbaik keluarga saya. Mari buat ramai-ramai. Saya hanya mewarisi genetik terbaik keluarga saya. Maksudnya kita set mental kita bahawa hanya genetik yang terbaik, kebijaksanaan, ketenangan, pengawalan emosi dan yang indah-indah kita warisi daripada keluarga kita. Genetik kita, datuk nenek moyang kita. Yang negatif tu kita tak warisi. Jadi minda kita tak ada ketakutan, tak ada kebimbangan, kita create impian kita create kita punya nasib kita create takdir kita yang lebih baik. Jangan biarkan orang tentukan takdir kita. Kita kena create takdir kita. Dan Tuhan akan merestui takdir kita sebab kita berdoa dan kita berusaha dan kita jaga kesihatan mental kita. Okey, terjawab? Khadijah? Saya harap menjawab soalan daripada saudari Wani. Okey, soalan seterusnya, Prof. Daripada saudari Wan Aina, dia cakap, macam mana kita nak bersikap lebih terbuka untuk berkongsi masalah dengan orang yang kita percaya, contohnya ibu bapa kita. Sebab kadang-kadang bila kita nak open heart orang, rasa perasaan sendiri tu tak valid dan tak penting. Sentiasa rasa orang lain ada masalah lagi daripada kita. Macam mana? Okey, sebab itu bila kita nak berkongsi masalah kita kena cari orang yang memahami dan boleh dipercayai. Ya, sebab itu kalau kita faham kebanyakan masalah depression, anxiety, PTSD, dia adalah berpunca daripada seseorang yang suka memendam. Memendam perasaan, tak nak cerita, takut, bimbang, pendam, tak nak cerita pada orang, tak nak luahkan, memendam. Akhirnya dia jadi konflik dalaman. Dia jadi pemarah, sensitif dan jadi panas baran. Tangan pun mula menggeletar, dada debar-debar, tak boleh tidur malam. Ini semua sebab simptom suka memendam. Sebab itu, jangan pendam. Awak kena rasai, awak kena luahkan, awak kena ceritakan. Sebab itu kita kena ingat, Tuhan cipta sedih. Tujuan dia adalah untuk kita merasa sedih. Rasai sedih itu menangis sepuas-puasnya. Dan Tuhan cipta marah untuk kita merasai marah. Marah. Ya, tinggikan suara. Marah ni pun tak salah kerana marah ni adalah satu proses untuk protect, untuk mempertahankan diri supaya orang tak boleh memainkan kita. Maka kita boleh tegas dan kita boleh marah. Cuma marah dalam keadaan terkawal, marah dalam keadaan kesedaran. Maksudnya marah itu tak mencederakan orang lain. Marah bukan sebab benci, tapi marah untuk mempertahankan diri saja. Ya, tak salah kita marah. Tuhan cipta perasaan kesal untuk kita rasa kesal. So, kesal lah. Hidup ni bab merasa. Kita kena rasa benda baik dan kita kena rasa benda yang buruk dan benda tu akan jadikan kita balance dan kita matang dalam kehidupan. Okay, jelas kan? Okay, sebab itu apabila kita rasa stres, takut, bimbang, kita kena luahkan, kita kena bercerita. Menangis, meraung. Dan akhirnya bila kita bercerita,
dan kita akan rasa ada orang mendengar dan rasa ada macam ada batu keluar daripada bau kita. Kita rasa pemikiran kita lapang, dada kita lagi berdebar, kita pun lega dapat bercerita. Sebab tu kena luahkan. Ya, tapi meluahkan ni pula kita kena ingat pula meluahkan kepada orang yang memahami dan boleh memberi sokongan. Jika orang tu tak memahami dan tak beri sokongan, tak boleh cerita. Walaupun kepada mak ayah kita, belum sampai masanya. Nanti dia marah kita, dia tengking kita, dia salahkan kita, dia viralkan benda tu. Ataupun awak ceritakan kisah-kisah teruk awak kepada seseorang, nanti seseorang tu akan jadikan kisah awak tu rahsia dia. Ataupun satu senjata dia untuk ugut awak. Nanti lagi teruk awak, nanti lagi stres. Sebab itu, yang paling baik nak cerita adalah ahli keluarga yang dipercayai. Kalau tak ada ahli keluarga, kawan yang rapat, yang sangat memahami. Kalau tak ada kawan yang rapat, pergi jumpa kaunselor, pegawai psikologis. Sebab mereka memang dilatih untuk mendengar cerita, untuk memahami dan untuk menyimpan rahsia tu. Sebab tu bagi kaunselor psikologis, menyimpan rahsia klien tu satu benda yang sangat utama tu. Sebab tu kalau kaunselor psikologis yang tak boleh simpan rahsia klien, itu tak berguna tu. Itu hilang etika tu. Itu hilang nilai utama kaunselor tu. Sebab tu banyak juga saya dengar dekat sekolah-sekolah kaunselor yang suka dedahkan rahsia klien ni. Dia cerita jumpa kaunselor, cerita pada kaunselor, saya frust cikgu, saya frust dengan Aminah tak nak saya, tetap boleh tidur malam, saya nak Aminah. Cerita pada kaunselor ni dengan nangis-nangis. Lepas tu petang tu dia pergi bilik guru, jumpa dengan cikgu sejarah tanya dia, "Sian awak frust dengan Aminah, awak sabar ya, tak apalah perempuan banyak, janganlah ingat Aminah lagi." Terkejut dia. Macam mana dia cerita pada kaunselor, cikgu sejarah boleh tahu dia frust dengan Aminah? Ini paling tak berguna sekali. Ya, hilang kepercayaan. Nanti tak ada hubungan terapeutik tu. Jadi kita kena simpan kerahsiaan dan bawa sampai kepada alam kematian kita. Yang penting klien tenang dan dapat copy skill dan dia boleh terus maju, move on dalam kehidupan dia, ya. Cuma kalau kita nak cerita secara kes-kes untuk pengajaran boleh. Tapi kita cerita secara umum, tanpa sebut nama, tanpa sebut institusi, dan kadang-kadang kita tukar dia. Kalau dia pegawai kerajaan, kita kata ada satu pekerja swasta. Kalau dia duduk dekat Johor, ada satu orang di utara Semenanjung. Jadi kalau cari orang tu tak jumpa. Itu kita ceritakan kes untuk pengajaran orang lain, tapi tak menceritakan detail personal yang tepat supaya orang tak boleh tahu siapa dia. Ya, sebab tu kalau masalah tu daripada pelajar kelas A, jangan cerita kat pelajar kelas B walaupun sembunyi kat identiti, orang dapat detect. Pelajar sekolah A tak boleh cerita kat sekolah B, nak cerita pun mungkin sekolah C ataupun dekat sekolah Z. Jadi orang susah nak detect benda tu. Okey, jelas kan? Okey, jadi jangan pendam. Saya ada satu kes, satu pelajar, bukan pelajar lah, dia ni eksekutif Honda lagi, ya? Maksudnya dia graduate universiti. Tapi dia jumpa saya, dia kata dia nak pergi Langkawi, dia nak pergi mandi sungai, dia nak naik kereta kabel, dia nak pergi shopping, makan coklat banyak-banyak. Lepas tu dia dah puas, dia pergi ke hotel, dia nak gantung tali, nak bunuh diri. Dia nak mati kat hotel. Ya, saya kata kenapa berlaku begitu? Sebab doktor diagnose dia ada depression. Dia memang suicide thought, suka nak bunuh diri. Tapi yang paling teruk, dia kata dia tak tahu kenapa dia depression, kenapa dia ada nak bunuh diri. Tapi cara dia cerita tu akhirnya saya tahu. Dia pun tahu kenapa dia dapat depression. Kerana dia kata satu hari semasa tingkatan 4, bila dia bangun tidur, tiba-tiba air mata dia jatuh macam air paip. Dia rasa sedih, sayu, tak berguna. Esok yang bangun menangis lagi, besok menangis lagi, mula dia menyendiri. Tapi dia tetap berjaya di SPM. Tapi dia mula rasa sedih tak amat sangat semasa tingkatan 4. Tapi dia tahu punca apa. Tapi bila saya kaji, rupanya dia adalah anak mangsa perceraian. Semasa dia tingkatan 2, mak ayah dia bercerai. Masa mak ayah dia bercerai, dia sangat sedih. Dia nak mak ayah dia bersatu, tapi mak ayah dia bercerai. Lepas tu bapa dia kahwin lain dan mak dia kahwin lain, dan dia duduk dengan bapa dia.
Tapi bapak dia hantar dia ke asrama penuh, dia duduk di asrama penuh. Sekali dia balik ke rumah bapak dia, sekali dia balik ke rumah mak dia. Tapi balik ke rumah mak dia tak peduli dia. Bukan tak peduli dia, sebab mak dia ada anak baru, anak kecil baru. Ya, dia pergi kat bapak dia sibuk pula dengan bini baru, dengan anak kecil baru. Dia pergi asrama, dia rasa hidup dia tak abai, tak ada orang sayangi dia. Dia pendam, dia simpan, dia pendam, dia simpan. Akhirnya dekat tempat dia menangis, bangun tidur, dia rasa air mata dia jatuh dengan sendirinya. Maksudnya dia ada simptom depression. Dan masuk dekat tempat 5, dia ada suicide thought. Dan dia mula self harm, tapi dia sependam. Jadi awak tahu kan kenapa dia ada depression, suicide thought? Sebab dia memendam kekecewaan sebab mak ayah dia bercerai. Dia memendam perasaan sedih dia memendam perasaan kecewa dia. Dia duduk makan masalah dia seorang-seorang, tanpa meluahkan, tanpa dapat sokongan sosial. Akhirnya dapat depression. Sebab tu cerita, menangis, meraung, melari, menyorok, lepaskan. Dan akhirnya awak akan rasa lega bahawa, dan awak dapat satu kesedaran bahawa hidup perlu diteruskan. Kita perlu move on. Dan ramai orang memahami kita, dan ramai orang dapat bagi sokongan. Lepaskan dan luahkan. Okey, jelas kan? Tapi yang kelakarnya, klien saya ni lepas dia pergi Langkawi tu, saya tengok juga dalam berita. Andai kata saya tengok ada orang mati bunuh diri dekat hotel Langkawi. Tapi tak ada pun. Ya, lepas tu saya WhatsApp dia, saya tanya dia kan. Dia kata dia okey, tak jadi. Okey, saya tanya awak. Kenapa dia kata nak pergi Langkawi, nak makan coklat, nak naik kereta kabel, nak mandi, lepas tu nak bunuh diri kat hotel. Akhirnya tak jadi bunuh diri kat hotel. Sebab apa? Sebab dia simple saja. Sebab dia pergi Langkawi, dia menikmati hidup. Dia makan coklat, coklat tu ada bahan kimia yang boleh merangsang dopamin, dia rasa ceria. Dia mandi sungai, dia happy. Dia naik kereta kabel, dia rasa seronok, hidup ni bermakna. Jadi dia tak jadi bunuh diri. Sebab dia membuat aktiviti-aktiviti yang seronok, yang happy, yang rasa best, hidup dia bermakna. Sebab tu, pergi cari aktiviti-aktiviti, hobi-hobi baru dan create nikmat dalam kehidupan, bahawa kita perlu hidup, dan anugerah paling besar adalah kehidupan, keseronokan, dan alam ni Tuhan jadi untuk kita menikmati. Okey, jelas Khadijah? Harapnya jawapan patut jelas lah. Mungkin kita boleh ambil lagi satu soalan ke Prof, sebab masa pun tak mencukupi. Okey, soalan terakhir saya fikir, dia tanya, kalau kita ada rekod mental health dan kena jumpa psikiatris, dan benda tu akan ada efek ke masa kita nak minta kerja nanti, dan company tu dia akan tahu tak kita ada rekod pasal mental health. Okey, ni ada satu masalah yang common. Ramai orang tanya benda ni dan ramai orang bimbang benda ni. Jadi kita kena clear betul-betul, ya. Okey, sebenarnya dalam kehidupan ini, jika orang itu ada masalah depression, anxiety, PTSD, dia dapat rawatan doktor psikiatris, dia ambil ubat macam mana pun, tak ada siapa pun boleh tahu dia dapat rawatan psikiatris. Ya, dan rekod rawatan psikiatris itu tidak boleh diberi kepada sesiapa pun. Tak ada siapa pun boleh keluarkan rekod rawatan psikiatris. Yang boleh keluarkan rekod rawatan doktor psikiatris ni adalah pesakit sendiri. Itu pun dia kena mohon. Doktor akan buat report, baru dia boleh ambil report tu pada orang lain. Jadi maksudnya, kalau awak ada depression, anxiety, masalah kesihatan mental yang perlu rawatan doktor psikiatris, pergi rawatan doktor psikiatris. Dan jika awak takut orang tahu, jangan bagi tahu orang lain. Pergi diam-diam, dapat ubat psikiatris, makan ubat diam-diam. Jangan bagi tahu orang. Dan tak ada siapa orang akan tahu jika awak tak bercerita. Jika awak takut, dia mengganggu kerjaya awak, mengganggu persekolahan awak, mengganggu persepsi orang. So orang takkan tahu. Jadi awak pun rasa lebih secure. Jadi kalau awak duduk di Tanjung Malim, janganlah pergi ke hospital klinik kesihatan Tanjung Malim. Pergilah ke hospital Slim River ke, hospital Selayang ke, yang orang tak tahu. Kalau orang jumpa awak kat hospital, "Hai, awak buat apa kat sini?" Tak ada apa-apa, saya saja datang melawat saudara. Ya, sebab sorry to say, walaupun dikatakan bahawa kita tak boleh double standard dengan orang yang ada masalah kesihatan mental.
Maksudnya dia dapat depression, anxiety, PTSD itu bukan kehendak dia, tapi secara silam, mangsa keadaan, kekeluargaan dia. Jadi kita kena simpati, kita kena bantu. Itu sebenarnya dari segi etik. Tetapi secara hakikatnya, realitinya, minta maaf, ramai orang masih stereotype dengan orang yang ada masalah mental health ni. Dia kadang-kadang tu tak nak ambil pekerjaan, ataupun risau, takut dia mencederakan diri, takut tak boleh kawal. Jadi dia risau. Jadi orang nak kawan pun kadang-kadang tu takut, risau, bimbang. Tapi bila ada kawan tak ada apa-apa sebenarnya. Hanya stereotype saja. Jadi kalau awak rasa tak kuat, awak rasa nak selamat, kalau awak tak nak rahsia awak didedahkan, awak jangan cerita pada orang. Dan nanti benda tu, kalau awak dah sembuh, maka fail tu pun ditutup, maka awak pun teruskan kehidupan tanpa sesiapa pun tahu bahawa awak pernah ambil rekod, ada rekod doktor psikiatris. Dan kalau awak pergi interview Shell ke, Petronas ke, government ke, kalau awak tak ceritakan, tak siapa boleh tahu tentang masalah kesihatan mental tu. Ya, just sihat dan buktikan dengan baik. Ya, sebab saya ada satu kawan, klien, dia perempuan, dia ada depression dan dia banyak kali nak cuba bunuh diri sebab dia ada masalah keluarga. Ya, masalah mak dia pun ada depression juga, bapa dia pun dah tak boleh buat apa dah. Jadi depression tu banyak dilepas kepada anak dia. Akhirnya anak dia dapat depression. Dan bila anak dia tak tahan, masuk bilik, cuba ugut nak bunuh diri. Tapi tetap dia pergi sekolah, dia belajar, dia bercinta dan dia graduate universiti dan bukan jalan-jalan jadi accountant. Dan bila dia jadi accountant, dia kerja dekat private, bos dia sangat sayang dia, bos dia sangat suka dia sebab dia buat kerja dengan teliti, dengan tekun, dan banyak kes-kes accountant yang tak dapat diselesaikan oleh pekerja lain dia boleh buat. Dia sangat punctual, dia sangat kerja smart. Ya. Jadi maksudnya orang mental health ni sometimes banyak boleh kerja lebih baik dan bekerja dengan konsisten dan ataupun sama dengan pekerja lain. Cuma stigma masyarakat itu saja yang mungkin akan mengganggu mereka. Jadi kalau awak rasa confident, awak rasa okey, awak boleh cerita awak ada rawatan psikiatris, no problem. Dan banyak lagi mungkin orang akan memahami untuk beri sokongan. Tapi kalau awak rasa boleh kawal, awak rasa nak rahsiakan, tak siapa yang boleh buka rawatan psikiatris melainkan awak sendiri. Dan jika awak sembuh, maka fail itu akan ditutup, maka awak akan seperti biasa dan untuk mengelakkan stigma masyarakat. Okey, terjawab tak Khatijah? Okey, terima kasih Prof. Okay, terima kasih kepada semua yang sempat dan mohon maaf jika ada soalan yang diajukan tak sempat diajukan kepada Prof sebab ketegangan masa. Majlis mengucapkan ucapan jutaan terima kasih kepada ceramah yang disampaikan serta bersama-sama dalam sesi soal jawab sebentar tadi oleh yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Aziz. Hadirin yang dirahmati sekalian, syabas di atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang berlangsungnya sesi ceramah sebentar tadi. Alhamdulillah, selesai sudah majlis kita pada hari ini. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah dan yang berbahagia Puan Nur Nazatul Shima di atas kepergian bersama-sama dengan kita pada majlis juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang sudi menyertai bagi program pada hari. Saya juga memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang mengentaskan program pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Sebelum bersurai, marilah kita bersama-sama merapikan detik-detik yang bermakna ini. Boleh buka kamera semua? Okey, boleh ambil gambar. Jom warga UTHM. Okay, ready? Punya satu, dua, tiga. Jadi satu,
majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua hadirin yang bersama-sama dalam sesi fotografi tadi. Juga saya ingin maklumkan kepada semua hadirin untuk kehadiran diberi dalam chat. Sebarang masalah sila hubungi. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baiklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian saja dari saya, Khadijah Safi.